Hari ni yang kita akan bedah bersama speaker kita adalah mazhab relationship pun. Saya sebenarnya amat teruja untuk mendengar dua idola saya ni. Datuk Zazan ni saya memang follow dia dulu di radio IKIM pagi-pagi. Hampir 8 tahun Datuk bersiaran di IKIM setiap pagi secara istiqamah. Susah tu nak dapat 8 tahun persistent untuk every morning share the knowledge. Saya rasa kalau dibukukan buat podcast, mungkin boleh masuk Malaysia Book of Record. Paling banyak podcast di waktu pagi. Dan yang kedua, Datuk Zulkifli Malik, yang saya dah kenal almost 18 tahun. Dan banyak ilmu yang kita boleh kutip daripada beliau. Terutama teladan di Jepun. Hari ni kita nak buat sangat santai sebab audien yang ada ni mesti nak banyak benda nak tanya. Jadi kita akan buat 3 round Datuk Zazan. Kita buat 3 round. Round pertama Datuk boleh bagi sikit history tentang Datuk sendiri dan buku pertama Datuk, buku kedua Datuk, sekarang dah buku ketiga tu. Amboi sampai 3 Datuk. Lepas tu anggaran dalam 10 minit boleh kita minta kepada Datuk Zazan untuk sambung dalam 10 minit lagi, and then kita pergi second round, and then third round kita open to the floor untuk tanya soalan. Boleh Datuk? Okey, dengan segala hormatnya saya serahkan mic ni kepada sensei saya, Datuk Zulkifli Malik. Terima kasih Sidi. Dulu saya terima kasih kepada penganjur program ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di tempat yang agak tempatnya memang kena. Saya pernah dengar bila dirasmikan Putrajaya ni dia kata di bawah robohan Kota Melaka kita bina Putrajaya. Itulah salah satu slogan yang telah diucapkan pada hari kemerdekaan ketika itu bila dibuat di Putrajaya ni. So in order to move forward, kita kena ada tempat yang baik untuk kita move forward, dan saya doakan siri bedah buku saya yang pertama di sini akan berterusan untuk kita berkongsi ilmu. Alhamdulillah saya dilahirkan di Singapura tapi sebenarnya saya orang Melaka. So kita sekampung tu. Datuk di Tangga Batu Tanjung Keling, saya di Melimau. So nearby. Alhamdulillah saya dilahirkan di Singapura. Ketika itu bapa saya bekerja di Singapura dengan British Army. Dan kita patah balik pindah ke Malaysia setelah Malaysia dan Singapura berpisah, dan saya dibesarkan di Kampung Medan, Jalan Kelang Lama, kawasan Setinggan di Petaling Jaya. Sebab ketika bapa saya bekerja dengan sebuah syarikat Jepun untuk buat pemasangan kereta. Jadi saya faham erti kemiskinan, saya faham apa erti susah, saya faham erti membina jati diri. Walaupun bapa saya belajar darjah 2, ibu saya berhuruf, rumah kami surat khabar bahasa Inggeris, New Straits Times. Bapa saya tak faham, dia tengok gambar je. Tetapi dia nak anak-anak dia belajar bahasa Inggeris. Dia kata dengan bahasa you boleh improve your life. Bapa saya tak banyak beleti, tapi rumah kami ada poster. Utamakan pelajaran dari bermain. Besar poster tu kat ruang tamu. Kadang malu, segan bila saudara datang. Tapi itu cara dia mengingatkan kami. Jadi dia tak suka beleti, tapi cara dia mengingatkan kami anak yang soleh membantu ibu di dapur. So poster-poster itu sebenarnya membina jati diri anak-anak dia. Dan dia faham bahawa dengan pendidikan kita boleh ubah dari kemiskinan kepada yang baik. Alhamdulillah bila 4 adik-beradik saya dapat masuk universiti, graduate, Utusan Malaysia datang interview sebab Kampung Medan tak ada ramai yang berjaya keluar universiti. Tapi kami adik-beradik semua keluar universiti. Dan Alhamdulillah juga kalau tanpa dasar pandang ke timur, mungkin saya tak duduk di atas pentas ni hari ini. Pada tahun 82 saya dipilih sebagai pelajar kumpulan pertama di bawah program dasar pandang ke timur yang dihantar ke Jepun. Dan juga saya pula berpeluang untuk belajar di salah sebuah universiti yang terbaik di Jepun, Tsubashi University. Dan saya berpeluang pula bekerja dengan salah sebuah bank yang terbesar di Jepun. Jadi inilah, dari sini kalau dihitung dah lebih 30 tahun saya bersama sama orang Jepun. Mula sebagai pekerja, kemudian jadi pengurus, kemudian saya jadi pengarah, sekarang saya jadi partner dan juga nasihat kepada banyak syarikat multinasional Jepun yang berada di Malaysia dan juga di Jepun. Inilah pengalaman yang saya nak kongsikan. Tapi yang menariknya, mula-mula saya ingat ilmu yang ada pada kita tu ilmu lah kan. Tetapi satu hari tu, yang tadi MC tadi tu, yang comel tu, dia telefon saya. Saya kenal lama, 18 tahun dulu saya kenal dia. Ketika dia belajar sebab saya jadi mentor kepada kumpulan kumpulan pertama Persatuan Keusahawanan di UTM Melaka. So saya berkenalan dengan beliau. Dia merupakan ketua pelajar ketika itu. Dan dia cakap dengan saya, Datuk kat mana? Saya kata saya main golf. Boleh jumpa? Bolehlah, datanglah lepas main golf tu. So dia datang jumpa saya dekat golf di Shah Alam. Masa tu
lepas saya main-main, dia berbual dengan saya, dia tanya, Tok, kalau orang Subang Jaya kalau meninggal tanam kat mana? Saya kata, tanam dekat UJ 21. Besok Datuk punya kubur mahal katanya. Sebab Datuk tanam sekali dengan ilmu. Dengar tu sentap lah. Tapi orang Melaka dia gua kasar. Jadi tapi maksud sentap lah. Kita kubur Datuk ni mahal Ustaz ni. Sebab saya tanam dengan ilmu sekali. Dia kata izin kalau saya tulis pasal Datuk. Saya kata saya tak pandai nulis. Why not you pergilah dekat mana ni. Balik ni on the way pergi singgah kat Subang Perit. You buy yourself the most expensive voice recorder. Betul. Saya ikut cakap saya pergi ke Subang Perit. Saya beli voice recorder. Brand Sony. Bila saya rekod suara saya 5 minit 20 muka surat keluar punya. Jadinya itulah kisahnya. Bukan saya pandai menulis tak pandai. Saya tak pandai menulis. Yang pandai menulis isteri saya, tapi lah saya yang buat buku. Tapi alhamdulillah dari situlah terbitnya buku Samurai Kampung Medan yang mungkin ada yang pernah baca dan beli. Dan disebabkan itu juga saya tak sangka ada yang menulis komen buku saya itu di majalah wanita. Tiba-tiba buku saya ni ada perhatian juga rupanya. Lepas tu je ada banyak permintaan, boleh tak buat bedah buku? Sama dengan itu. Di situlah bermulanya saya buat saya tubuh Katana Circle yang mana kita buat program bedah buku sebanyak 10 siri, dan siri terakhir tu saya buat Keng Aku. Keng Aku ni saya bawa, saya pilih lebih kurang 10 orang yang telah ikut saya tu sama-sama ke Jepun melihat sendiri apa yang saya dah ceritakan tu. So 10 orang yang terpilih tu, dari situlah lahirnya buku Mazhab Jepun ni, sebab kita fokus this time just on business alone. Alhamdulillah dari situ saya dapat lihat bahawa ramai orang kita nak berniaga tapi dia tak ada tertib dan mazhab yang nak diikuti. Kita bukan cerita pasal agama. Mazhab kalau kita buka dalam Google artinya school of thought, school of thought. Maknanya pemikiran. Bukan kita cakap pasal mazhab ni agama tidak. Dia school of thought. Macam mana orang Jepun berniaga? Macam mana syarikat Jepun boleh ada terlalu banyak syarikat yang berumur lebih 100 tahun? Apa yang so special about them? Hingga dia boleh lahirkan syarikat yang melebihi 100 tahun. In fact, kalau you Google di Google pun, syarikat tertua di dunia still Jepun nombor 1. 1460 tahun dah syarikat tu. Menunjukkan mesti ada sesuatu yang mereka lakukan menyebabkan mereka bertahan lama. Kita alang-alang berniaga nak kan perniagaan yang tahan lama. So di situlah mulanya saya menulis sedikit tentang apakah dia tertib-tertib yang ada. Mula-mula 50 tertib. Reduce to 27. So saya nak tengok mana yang penting dulu. Dan ada 3 fasa yang saya tulis, fasa permulaan, fasa membina dan juga macam mana kita nak sustain the business. So 3 fasa yang perlu ada kalau kita nak have a sustainable business. Itulah antara sikit yang saya boleh kupaskan buat masa ni tentang apakah dia punca buku tu. Tetapi macam mana hubungan kami dengan Telaga Biru ni? Bermula bila? Saya punya one of my board member is Profesor Dara Junko Aziz. Kebetulan dia dah jadi ahli lembaga pengarah syarikat saya lebih kurang 20 tahun. Bila dia nak bersara tu, saya kata apa saya nak hadiahkan dia? Maka kami hadiahkan dalam bentuk buku. Kami buat satu tulisan buku memori tentang Profesor Dara Junko Aziz bertajuk Kakehashi. Kebetulan bila kita nak buat buku tu, nama Telaga Biru dipropose kepada kami untuk track recordnya bagus semuanya. Dan di situlah permulaan hubungan saya dengan Telaga Biru. Dan mereka lah dapatlah buku tu. Kalau anda berminat sila masuk pustaka.my, you can get free. Itu memang saya buat free untuk dibagi kepada siapa yang inginkan buku tersebut. Dan di situlah perhubungan saya dengan Telaga Biru. Tetapi perhubungan saya dengan Haji Wahab lebih lama lah. Saya tak tahu kenapa dia jumpa saya setelah dia baca buku Samurai Kampung Medan tu. Dia dengan anak-anak dia jumpa saya, tertarik, dan we discuss about the book. It seems that dia berminat cerita saya kot. Jadi di situlah hubungan saya, persahabatan kami bermula dari situ. Dan sekarang alhamdulillah saya bersyukur Telaga Biru sudi menjadi publisher untuk buku ketiga saya. Bagi saya ni, niat saya satu, I just want to leave some legacy for my family, for my children and for the people who love business. Orang yang nak berniaga dan apakah pedoman yang patut ada untuk ahli usahawan tu untuk berjaya membina bisnes yang baik. Ini sikit perkongsian saya sebagai teaser. Dan saya serahkan ni kepada Datuk pula untuk sambung. Okey, Tok. Terima kasih, Tok. Sambil-sambil tu, Tok. Baju tu kenapa, Tok? Tok pakai, Tok? Sikit, Tok. Okey. Saya dah berjanji dengan orang yang bagi baju ni pada saya. Ketika saya mendapat anugerah Order of Rising Sun daripada Maharaja Jepun pada tahun 2018, salah satu persatuan yang memang saya ada persahabatan dengan, nama persatuan inilah Fukiage Friendship Malaysia Friendship Association. Mereka menghadiahkan baju ni, sini dia tulislah pingat saya, nama saya dan ni persatuan dia.
Saya janji dengan orang, bila saya bercakap saja pun saya akan pakai baju ni. Itu janji saya. Tapi lepas ni saya nak tempah baju lain. Orang jelak baju ni je kan. Batu lagi. Baju yang sama. Ini dinamakan hapi. Orang Jepun panggil hapi. Macam happy gitu kan. Tapi hapi. Hapi ni selalu dipakai sebagai jaket bekerja ataupun masa ada pesta-pesta. Pakai baju ni sebagai melambangkan syarikat mereka atau kumpulan mereka. Itu sikit penerangan dengan baju ni. Terima kasih. Okey, insyaAllah Datuk boleh sambung sikit lah kita, boleh kenalkan sikit Datuk tentang Telaga Biru. Kita cerita sikit tentang Telaga Biru, and then bolehlah terus apa pendapat Datuk tentang buku yang kita bentangkan hari ini, insyaAllah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara yang dikasihi, diraikan, dihormati, buah hati kita pada hari ini, Datuk Zul yang telah pun menulis buku yang hebat ni, dan tidak terlupa kepada pengasas Telaga Biru, Tuan Haji Abdul Wahab, yang juga bapa saya, kakak saya, isteri saya. Terlupa juga kepada isteri Datuk Zul yang ada di depan ni, buah hati beliau. Dan kepada semua yang hadir pada petang yang mulia ni. Yang kat belakang tu, depan sikit ni ada beribu-ribu lagi nak datang. Dengan para malaikatnya yang datang ke majlis ilmu, memang ke depan. Jangan di ruang belakang kosong, biar orang senang. Siapa datang dulu, dia duduk depan. Jadi yang sebenarnya, tuan-tuan perempuan yang dimuliakan sekalian, ketika Tuan Haji Abdul Wahab bercerita tentang Datuk Zul, saya sebelum jumpa dengan beliau pun, saya telah mengenali beliau. Dan mendapati bahawa apa yang beliau tulis ni merupakan satu perbendaharaan penting untuk umat Islam faham. Yang selama ni kalau kita baca dalam buku-buku, mungkin kita tidak faham kerana orang Jepun culture-nya lain daripada kita. Tapi bila kita dapat melihat batang tubuh Datuk Zul yang menceritakan perkara ini satu persatu dengan pengalaman beliau, dan beliau bimbing ramai usahawan-usahawan Islam, sebagaimana orang-orang lain juga turut membimbing mereka, dan kelebihan yang ada pada masyarakat Jepun ni kita belajar dari Islam. Allah SWT berfirman, yu'til hikmata man yasha' wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Diberikan kebijaksanaan, wisdom itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Sesiapa yang Allah beri kebijaksanaan kepadanya, maka sesungguhnya mereka telah mendapat kehebatan, keluarbiasaan, kebaikan yang sangat banyak, dan tidak mendapat petunjuk tersebut melainkan orang-orang yang berakal. Kalau kita perhatikan dalam Quran, perkataan hikmah ni paling banyak Allah sebut, dan ia dikaitkan dengan salah satu daripada nama-nama Allah sendiri, iaitu Hakim. Hakim ni makna bijaksana. Jadi bila ada kalangan manusia yang Allah beri kebijaksanaan kepada mereka macam orang Jepun, maka kita kena belajar daripada mereka. Kerana tamadun Islam, peradaban Islam telah pun jatuh sejak jatuhnya kerajaan Islam Osmaniyah 100 tahun yang lalu. Kalau kita tinjau pula, Abbasiyah jatuh lebih kurang 800 tahun yang lalu. Lebih 800, 1000 tahun lebih kurang 800 tahun. Selepas itu tinggal kerajaan yang macam boneka sahaja. Jadi untuk kita melihat dan mengkaji, kebetulan lah tadi saya cerita dengan Datuk, di samping buku yang hebat yang tuan-tuan kena miliki pada hari ini, menterjemahkan tentang pelaksanaan orang-orang Jepun dalam kehidupan dan bisnes mereka, saya cerita pada Datuk tadi, saya baru dapat buku ni. Buku ni bertajuk Kitab Taratib Al-Idariyah. Malangnya belum diterjemahkan dalam bahasa kita dan tidak pula dalam bahasa Inggeris, belum lagi. Cerita tentang style management Nabi SAW dengan para sahabat. Wal amalat wal sinaat wal matajir wal hala al-ilmiyah allati kanat fi ahdi ta'sis al-Madinatil Islamiyah. Ini cerita tentang pengurusan perniagaan, kegiatan ilmu, kegiatan perindustrian, kepimpinan Nabi SAW yang diterjemahkan oleh para sahabat. Jadi buku ni menceritakan 1400 tahun yang lalu, berakhir pada zaman Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi tentulah satu benda yang susah untuk kita amalkan pada hari ini, yang kita translatekan kepada hari ini, kerana tamadun itu dah 1400 tahun maksud saya. Jadi bila ada orang Jepun yang menunjukkan, dan boleh kita kata 90%, ada satu kajian dibuat 90% daripada apa yang orang Jepun amalkan, sebenarnya itu amalan Rasulullah dan para sahabat sebenarnya. Cuma di sudut culture orang Jepun ni mungkin tidak kena dengan gaya Islam. Umpamanya mereka tawaduk pada hari menyambut family gathering, Datuk boleh betulkan fakta saya, yang bos dengan CEO dengan chairman eksekutif berada dalam satu kolam tak pakai apa-apa, betul Datuk? Itu tak sesuai untuk kita. Tapi benda-benda lain yang kita perlu amalkan, iaitu kualitinya, kesungguhannya,
ya, korban untuk orang lain. Saya cerita dengan Datuk tadi, saya baca majalah Forbes lebih setahun lalu ketika disenaraikan 100 orang terkaya yang memiliki bisnes yang besar-besar di dunia. Tidak memasukkan Toyota di situ, walaupun Toyota nombor 4 Datuk dalam list nombor 4. Bawah Shell nombor 1, ExxonMobil, Walmart, kemudian Toyota. Tapi Toyota pemilik tunggalnya pada hari ini Toyota, namanya betul dia tidak masuk pada list 100 orang terkaya di dunia. Heran kan? Dua benda yang kontradik. Syarikat terkaya di dunia, tapi pemiliknya tidak jadi terkaya di dunia. Rupanya bila kita baca, Toyota ni hidupnya untuk orang ramai. Hidupnya untuk memberi, bukan untuk dirinya. Dia tidak memiliki even 100 juta pun dia tidak ada untuk dirinya. Tapi syarikat yang nilainya beribu juta itu kualiti orang Jepun. Yang sebenarnya kalau kita baca, kalau tidak keterlaluan, kalau saya bandingkan antara figure terkaya dalam Islam, namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, Osman bin Affan. Tapi dikatakan Abdurrahman lebih kaya daripada Osman. Kerana tadi saya kira dengan Datuk bersama, figure dalam Arab ini, ya, nilainya ketika dia mati, harta yang ditinggalkan selepas diinfak untuk Islam 30 bilion. 30 bilion. Kerana nilainya 30 alaf salah alaf wa alf wa isna asyar alf. Ya, nilainya saya kira dengan Datuk tadi 30 bilion hartanya. Ya Allah, banyaknya, hebatnya. Ya, dan kita pada hari ini mana-mana yang mengatakan kena hidup zuhud. Tapi kalau zuhud yang dimaksudkan dalam Islam itu iaitu kita memiliki harta tapi bukan untuk kita, untuk orang lain maksudnya. Ya, kalau zuhud duduk merempat, duduk minta daripada orang, ini tidak ada gunanya. Sayyidina Umar pernah halau mereka yang berada di masjid atas tujuan meminta-minta duduk berdoa pada Allah, tidak menterjemahkan Islam yang betul. Sayyidina Umar halau mereka keluar dari masjid pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an. Jadi bila saya lihat buku ni tuan-tuan, saya rasa sampai masanya untuk setiap kita miliki dan baca di samping kita baca Quran. Kerana Quran kita tidak boleh faham dari sudut bisnesnya. Kerana seperti yang telah digambarkan tadi, tamadun Islam itu jatuh sejak 800 tahun lalu. Bila zaman akhir-akhir Osmaniyah, mereka tidak lagi translate the true image of Islam. Kerana banyaknya sifat kemedaan dan sebagainya, sampai raja-raja Turki itu, sultan-sultan Turki itu memiliki emas dan perak dijadikan sudu dan garpu mereka. Ya, mereka memiliki sauna yang besar, biarkan orang perempuan mandi tidak pakai. Itu bukan translate Islam yang betul lagi. Ya, jadi saya yakin bila saya melihat buku ni, saya belik buku ni, saya mendekati personality yang ada di depan tuan-tuan sekalian, inilah dia translate Islam yang sebenarnya dia sebut kualiti bekerja. Kualiti melihat, bekerjalah kamu dalam dunia seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Dan bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah apa ni? Kau mati keesokan harinya. Kata-kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, jadi bila saya teliti, saya lihat, dan kita pun tentu tahu orang macam Datuk banyak sumbangannya untuk kita kat sini. Multinational yang berasaskan Jepun datang kepada beliau untuk merujuk. Jadi beliau menjadi jambatan di antara karakter atau kualiti yang baik yang ada pada orang Jepun itu untuk sampai kepada kita. Nampak jambatan belakang ni? Nampak? Menghubungkan dua jazirah kan? Dua tempat kan? Ya, di sini Jepun, di sana kita. Kita translate image yang betul Islam itu, Datuk Zul boleh mengajar kita. Dan bacalah buku ni. Miliki buku ni. Masukkan dalam Instagram kita pada hari ini. Masukkan dalam Facebook kita pada hari ini. Bukan kerana Telaga Biru, tapi kerana kualiti yang saya sebutkan tadi, konten yang terdapat di sebaliknya. Ya, sekarang zaman akan datang menyaksikan kita tidak mahu bekerja makan gaji lagi. Seperti yang PM selalu war-warkan. Kita mesti readykan anak-anak kita menjadi independent kan? Orang yang mampu memberi, bukan orang minta, memberi. Hidup yang Nabi nyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Orang paling baik adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Bukalah tadika. Saya jumpa pengusaha tadika, Datuk. Salah satu yang terkenal yang tuan-tuan pun mungkin hantar anak tuan-tuan ke situ. Kami pun hantar anak-anak kami ke situ suatu masa dahulu. Beliau berkata, Ustaz, saya setiap hari saya dapat doa daripada 13,000 orang anak-anak yang belajar di kindergarten chain yang saya asaskan. Ya Allah, 13,000? Ya, setiap pagi mereka berdoa, Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Saya betulkan Tuan Haji ni, saya kata doa ni tak ada daripada Nabi, tuan-tuan. Nak amalkan tak apa. Cuba makan doa yang Nabi betul-betul minta supaya jadi kaya. Iaitu Allahumma akthir mali wa waladi wa wasi' li fi dari wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali wa ghfirli. Doa ni menjadikan Anas bin Malik figure terkaya di Madinah. Dalam hadis-hadis yang sahih menyatakan, saya ajar pemilik tadika ini untuk
menukar doa anak-anak amalkan. Yang tu ada, tambah lagi yang Nabi ajar, itu lebih utama. Kamu dapat dua, dapat pahala, dapat ikut Nabi SAW. Yang tu dapat pahala saja. Oh ya ke Ustaz? Oh, besok 13,000 akan doakan untuk saya dan untuk Ustaz sekali. Tengok, Allahu Akbar, hebatnya, bestnya kan. Kalau orang buka kedai makan, saya jumpa dia seorang yang anaknya buka kedai makan kat Putrajaya ni, kata pada saya, dia sewa kedai makan 18,000 sebulan. Dia ada 3 rangkaian. Ni nak buka yang keempat. Ya Allah, saya gembiranya jumpa Abang Subandi ni. Haji Wahab pun kenal beliau. Abang Subandi 18,000 sewa. Ya Ustaz, kalau begitu satu hari masuk berapa Nothing less than 10,000 Ustaz. Ya Allah, bestnya. Kalau orang semua berniaga, mengamalkan Islam, dan selalu satu kualiti yang kita kena belajar daripada orang Jepun, daripada buku ni. Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, semuanya ada dalam buku ni. Jadi, cakap sudu lebih berkuah pula. Tuan program ni yang patut kita dengar boleh bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syedi. Bila saya kebetulan baru balik daripada Lengging, kali ini dah tahun ke-25 saya bawa anak-anak Jepun untuk homestay di kampung-kampung Melayu. Nak merasakan cara penghidupan Islam dan sebagainya. Dan setiap kali saya bawa pelajar-pelajar tu pergi homestay, umur dia budak lebih kurang daripada 11 tahun hingga 14 tahun. Memang anak-anak kecil lagi. Dan akan feedback yang saya dapat daripada penganjur atau orang kampung, macam mana kau didik dia orang? Itu dia. Why? Bila kata majlis makan-makan ni kan, dia akan tanya mana nak letak sudu setelah makan. Dia beratur dah tentulah. Dia akan beratur, ambil makanan sendiri, letak sudunya. Lepas dah habis makan ni, orang kampung akan agak teruja setelah makan. Dia kemas, dia bersih. Kat lantai tu kalau ada sampah, dia akan kutip. Macam mana dia datang, macam itulah dia balik. Jadi itu dia punya tu. Jadi orang kampung, macam mana you didik budak-budak ni? Saya kata saya pun tak tahu. Saya memang, saya penasihat pada sekolah Japanese School Kuala Lumpur. Soalan ni bila saya lontar balik pada guru besar. Semalam pun saya tanya guru besar, apa yang didikkannya? Sebenarnya didikkan dari rumah kata dia. Dari rumah. Mak bapak mengajar anak berdisiplin. Anak ajar anak dia berkemas, anak ajar anak dia susun barang, semua dia ajar. Tetapi pada tahun 1870-an, bila Meiji, zaman Meiji, dia jadikan kurikulum. Dia kata apa salahnya, apa yang diajar rumah tu disambut di sekolah pula selama 8 jam lagi. Jadi ini dijadikan pelajaran moral. Yang disebut dalam bahasa Jepun, dotoku. Jadinya, bila saya kata dotoku ni, Malaysia pun ada pelajaran moral. Dia kata Jepun punya dotoku ni mungkin berbeza sikit. Sebab apa? Dia kata dotoku diajar di setiap subjek. Maksudnya subjek kimia pun akan termasuk dotoku dalam tu. Moralnya. Kalau dia belajar biologi pun akan diselitkan juga pelajaran moral di sebalik tu. Jadinya dia kata is ongoing. Throughout the 8 hours budak kat sekolah tu akan diterapkan. So, apa yang diterapkan tu? Jadinya kalau tuan-tuan beli buku ni, saya ada tulis sikit ni bahagian pengenalan. Saya dah tulis pasal dotoku tu. This is actually, itulah dia key kepada kebangkitan Jepun dari segi dia membina satu bangsa yang berhemah dan juga bertertib. Dia diajar. Salah satu subjek yang diajar ialah saya suka dia, subjek nombor 3 tu dia namakan apa? The Broken Crayon. Dia ajar anak-anak dia supaya jangan membazir. Budak-budak melukis pakai crayon. Lepas tu di situ dia akan ajar tentang kerjasama. Lepas tu berkongsi crayon dan sebagainya. Dan bila dah habis crayon tu, kalau patah nak buat macam mana kan? Jadi dia akan susun balik setelah pakai. Yang patah tu nak buang ke tidak. Nak buang ke tidak tu akan ada satu keputusan harus dibuat. Jadi cikgu akan suruh lakonkan. Engkau jadi crayon yang patah. Yang kau yang tukang nak buang. So dia berlakonlah, tolonglah janganlah buang aku, sayangilah aku masih boleh berguna lagi. Dia jadikan macam tu. Jadi pelajaran moral mereka selalu diselitkan dengan lakonan, nyanyian dan tulisan. Jadinya dia menyerap dengan cara gitu. Ada lakonan-lakonan dilakukan. Jadinya di situ bila kata macam mana Jepun pandai jaga tak membazir kan. Rupa sejak umur 7 tahun hingga tingkatan 5, dia orang terus belajar moral. Dan moral mereka bukan 1 jam seminggu, tetapi setiap subjek menyelitkan moral dalam subjek itu. Kimia contohnya. Kalau dia ajar pasal chemistry dan sebagainya, dia akan ajar tentang menjaga keselamatan. Itu pun moral juga tu.
Ataupun jangan mencipta sesuatu yang boleh merosakkan bumi. Itu pun moral lah. So dia akan masukkan moral dalam subjek tu. Dan banyak lagi. Kalau saya nak contohkan satu lagi, dalam moral tu ada tajuk pelajaran dia, The Bell Has Rung. Mana loceng dah berbunyi. Bila loceng berbunyi aja, apa berlaku, semua budak akan tegak berdiri. Di situ senior akan memerhatikan siapa yang tak ikut undang-undang. Dia akan ditegur di masa tu. Kerana bila budak tu buat salah, masa tu terus ditegur. Ini berlaku baru-baru ni bila saya patut nak bawa cikgu-cikgu tu ke satu tempat. Saya kata, okey, kita bergerak pukul 9.30. As usual, saya 20 minit awal saya sampai dah. Tapi satu cikgu ni, 9 suku baru sampai. Bagi kita tak lambat, Ustaz. Okay, kalau janji nak bergerak pukul 9.30, cikgu sampai pukul 9 suku. Tapi disebabkan saya sampai awal daripada dia, cikgu tu kena panggil tepi dan team leader dia akan gasak marah dia. Saya kata, wah, kita walaupun tak dengar dia kena marah, dari dalam bas kita dah nampak macam mana dia marah. Saya kata ni kan the whole journey ni apa jadi. Yang herannya, bila naik dalam bas, cikgu yang dimarahi itu tak nampak macam kena marah. Yang memarah tu pula tak ada pula rasa macam aku bossy, tidak. Dia sepanjang, after that we were at the place for a few hours kan. Saya perhatikan, dan saya tanya cikgu yang tukang marah tu. Dia bukan lambat. Kita janji 9.30. Dia sampai, suppose dia mesti sampai sebelum Datuk. Datuk yang nak bawa kami. Macam mana pula dia datang lewat dia? Tapi Malaysia kan jam. Itu bukan alasan. Bukan alasan kata dia. Jam bukan alasan bagi orang Jepun. Dia tak nak dengar tu. So dia kata, kalau you mulakan sesuatu mesyuarat perjumpaan dengan say, I'm sorry, I'm late, fail. Consider fail. Jangan mulakan perbualan dengan I'm sorry, I'm late. Itu fail bagi dia. Dia kata, dan bila dia datang, 9%, kata, minta maaf saya lambat. Itu kira fail lah. Dia layak untuk dimarahi. Cuma cara dia buat ke tepi, dia marah. Dan ibu kita kata, saya marah bukan saya benci dia, tidak. Saya marah, saya tegur sebab dia buat salah. So, kemudian saya try berbual cikgu yang kena marah tu. Apa perasaan kena marah? Dia kata okey. Sebab dia sayang saya, sebab dia marah saya. The way, they are ready to be punished. Yang punish ni pun bukan sebab dia geram atau apa. Jadi di situ saya nampak, wah, dia punya cara penerimaan marah ni semua pun jelas. Masing-masing ada objektif yang jelas bila buat sesuatu tu. Jadi benda-benda macam ni saya kata, dalam Islam ada apa? Dalam Islam dah kata bahawa menghormati masa tu penting kan. Ada surah khas untuk demi masa manusia yang kegerian. Ada. Memang dah ada jelas. Tapi macam mana kita jadikan itu tabiat? Saya rasa kejayaan orang Jepun ialah apa yang dia buat dalam pelajaran Dotoku tu dijadikan tabiat harian. Jarang sekali kita jumpa anak-anak Jepun yang tak akan kutip sampah kalau nampak sampah tu. Dia ada satu perkataan namanya Mizukara. Bangkit buat tanpa disuruh. Ini dah ditanam dalam semua orang. Ada sampah, don't wait for other people lah. Sendiri angkat dulu. Dia dah macam tu dah. Dia dah dalam jiwa dia dah macam tu. Dia nampak orang tua nak menyeberang payah apa, dia dah berlari-lari untuk make sure orang tua ni senang nak menyeberang. Atau beratur. Kalau potong queue ni sesuatu yang kita jarang sekali tengok Jepun lah. Kalau dia ada peluang ke Jepun, dia akan rasa sendiri. Queue tu memang, sampai satu ketika tu saya bawa dia orang ke satu homestay di Banghuri, Sepang. Jadi habis touring tu kita singgah satu kedai keripik. Kedai keripik tu tak adalah panjang kan. Jadinya nak bayar tu queue sampai luar kedai. Orang kedai kata pelik betul budak-budak Jepun ni. Dan dia takkan kata nak berpusu-pusu depan kaunter nak bayar, tak ada. Dia akan queue walaupun terkeluar kedai tu dia beratur je nak bayar masing-masing. Jadi benda-benda ni memang dia dah macam without being told. Ada Mizukara dalam diri dia, kata bangkit kena buat. I need to do it. Jadi ini yang saya rasa, bila benda baik dah dijadikan tabiat, maka satu bangsa boleh berubah. Ini bukan kita buat cakap kosong. Macam baru-baru ni masa World Cup. Dah habis tengok bola, dibersihkan kawasan tempat dia duduk dekat stadium ni kan. Itu negara lain tak ada buat macam tu pun, tapi dia orang buat benda. Jadi inilah antara perkara-perkara yang menjadi asas kepada kenapa orang Jepun tu jadi macam tu. Bagi saya pelajaran Dotoku tu main peranan. Mula-mula saya saya ingat tekaan saya bila saya tanya satu demi satu guru besar yang terlibat dalam memastikan anak buah anak muridnya bagus, mereka menekankan Dotoku. Jadinya insya-Allah tahun depan ke sekolah Jepun akan mula menerima orang Malaysia
untuk jadi pelajar dia. Sama hari ni ditutup just untuk orang Jepun je, insyaAllah tu. Sebab Tuan Mahathir minta kalau boleh adakan budak lokal pun boleh masuk tadika dia. So saya kata the best thing is masuk ketika tadika 3 tahun. So saya kata apa akan diajar kat tadika? Dia takkan ajar ABC, dia tak ada. Dia akan ajar tentang jati diri. Apa mandiri. Saya punya cucu kebetulan belajar di Jepun. Dia sekarang berada di Japan, cucu saya umur 3 tahun. Saya tengok Datuk, cucu saya tu ialah budak kecil kan. 3 tahun cakap pun tak pandai lagi. Tapi bila sampai dekat tadika dia akan buka kasut dia tahu kat mana mari mana nak letak kasut dia. Dia dah ditrain. Kemudian dia pergi kat meja cikgu tu, dia ambil dia punya buku chop attendant dia sendiri at 3 years old dah diajar dah. Dan di sana dia tak benarkan kita pakaikan anak kita uniform di rumah. Uniform mesti pakai kat sana. So pakai pakaian biasa sampai di tadika masing-masing pakai uniform sendiri. Cikgu akan awasi. Dia nak build dia orang punya kebolehan untuk pakai baju sendiri. Jadi di starting dia start develop from makan pun sama. Aturkan makanan dulu, lepas tu ramai-ramai makan, dah habis makan, semua susun semula. Jadi ini diajar dari Ho Ikuen. Ho Ikuen ni budak 3 tahun. Kita panggil sekolah main lah. Dia dah start diajar macam tu. So inilah antara, bila orang tanya saya, why Japan can create that kind of people or citizens, saya rasa asasnya betul. Dia mula daripada ketika mereka masih lagi tadika lagi. Sebab statement saya kata, lentur buluh biarlah dia rebungnya. Dan dari kecil dah dibentuk. Jadi balik kepada bisnes. Bila sampai ke arah bisnes, saya pun bila masuk sekolah bank Jepun, saya punya first job dengan sebuah bank Jepun. Saya ingat lagi. Bila saya daftar pada hari itu, saya dapat offer tu setahun sebelum saya graduate. Pada 1 bulan 4 tu, saya pun sebelum daftar tu, pengurus bank kata, tolong bawa bersama anda, you punya salinan ijazah, bersama dengan pakaian harian kita untuk 3 hari, kata dia. Termasuk toiletries. Kita pergi. Saya ingat lagi. Bila pergi tu je, dah daftar diri, kami pun duduk. Presiden pun bagilah ucapan dan sebagainya. Kemudian kami beratur. Demi seorang naik ke pentas, salam dengan presiden, dan kami punya ijazah. Dia koyok ijazah tu, dia baling langsung kotak. Satu dia baling. Saya pun tengok, belajar susah ni. Orang baling gitu je ijazah kita kan. Lepas tu dia hadiahkan satu badge lencana bank. Lepas dia sematkan kat dada kita, welcome to the bank, kata dia. Okay. Bagi pun duduk semula. Dia kasih bawa gift dia dictionary English Oxford dictionary. Ketika saya duduk tu saya fikir kenapa presiden buat macam tu. Dan lepas tu bila dia start ambil mikrofon cakap, I'm sure you all tertanya-tanya kenapa saya buat macam ni. Saya baling ijazah you sebab saya nak you forget your past. Ijazah you bagi saya tak penting, kata dia. I'm going to groom you to be the best banker in the world, kata dia. From zero. Mana dia? Dia apa-apa pun balik pada asas. Dia nak balik pada asas. Dengar. Okay, lega. Lepas tu je, dia kata, kenapa saya bagi you dictionary English? Because we want to go global. And you are the people who can make sure that the bank will succeed in the global business. Kami pun dibawa naik bas ke satu tempat training center lebih kurang 2 jam daripada Tokyo, di area Narita tu. Training center kami berhadapan dengan laut. Kami diberi sebembat kertas tulisan tadika nombor 0 sampai 9. Budak tadika kan? Boleh tulis 0 sampai 9 kan? Itu. Satu hari kena sampai 300 keping. Dia kata, a banker must know how to write figure correctly. Baru saya tahu bahawa tulisan nombor 8 je pun mesti mula dengan 6. 6 sambung jadi 8. Baru saya tahu. Kita tu biasa gitu kan. Dia boleh tulis 6 dulu boleh jadi 8. Dia ajar macam mana nak tulis nombor. Lepas tu kami diajar macam mana nak bongkok. Good morning macam mana bongkoknya. Terima kasih. I'm sorry. Ada. Salah bongkok dia ketuk dengan ruler. Saya yang paling banyak kena ketuk. Sebab saya tak lalui apa proses dia orang. Dia orang dari tadika dia dah belajar tunduk. Saya tak tahu. Dekat universiti tak ajar pun. Saya terlalu teng. Sebab tunduk tu tak cukup. Dia bunyi darjah tu. Jadinya itu kami di drill. Lepas tu ada drilling apa? Customer service. Dia letak kita di 2 bilik. Lepas tu ada kita punya trainer di bilik 1. Dia trainer ni akan berlakon jadi customer yang luar biasa gila. Menyampahkan. Macam mana nak kontrol kita punya sabaran kita. Macam mana nak deal dengan customer. Tetap senyum walau dimarahi. Macam mana. Lepas tu customer is the king. Macam mana pun tetap customer betul. Kita tak tentu betul lagi. Walau kita betul, mengaku salah. Seolah kita salah. So, itu drill.
3 bulan training tu je. Back to basic. Saya kata, inilah dia asas saya nampak. Saya yakin kawan-kawan saya kat sini pun ada yang graduate Jepun macam siapa, Kak Haris pun graduate Jepun kan. Masa jadi engineer dulu macam mana? Mula-mula mop lantai tak? Itu dia, mop lantai 3 bulan tu. Mop lantai. Engineer tak engineer, kau mop lantai 3 bulan. Cuci mesin tak berapa bulan lagi. Barulah ijazah kita tu berguna lepas tu. First year, memang kita kena buat the very basic. Why? Because one day, bila CEO, you faham apa orang buat. Bila satu hari, bila saya jadi orang nombor 2 dalam bank, jadi penasihat bank sebagainya, saya faham. Macam mana orang kaunter kerja? Sebab saya dah kerja kat kaunter dulu. Saya dah pernah duduk kerja depan pintu bank, orang datang, irashaimase, kan. Orang tak kerti isi borang, saya tolong isi borang semua. Kerja kat kaunter, kira duit kita lalui proses tu. So, bila kita jadi orang nombor 1, kita dah tahu dah. Proses tu semua kita tahu dah. So, bila kita minta staff kita buat sesuatu, kita pun ada jiwa dalam tu. Kita tak kata, hantar report semalam, tak boleh. Kita akan beri masa yang sesuai untuk dihantar report dan sebagainya. Why? Because we understand what the job require them to do. Jadinya ini antara benda-benda yang saya nampak. Sebab kalau you tanya tadi bila Datuk sebut tadi pasal Toyoda-san kan. Toyota is one of the largest corporation in the world. Gah besar. Tapi kenapa dia tak kaya? Dia tak tersenarai pun di kalangan orang kaya. Tapi Samsung punya owner dah termasuk lah. Samsung punya owner dah termasuk antara top 100 top 100 orang terkaya di dunia. Tapi takkan nampak orang Jepun punya owner, Konosuke Matsushita ke Akio Morita, Sony, takkan nampak nama dia. Why? Bisnes dia orang ni saya pun pelik lah. Dia lebih nak memberi kepada satu kawasan tu. Kalau you go to Toyota, the entire city belong to Toyota. Hospital dia, apa saja dia buat. Makna dia make sure you take care of the business, I take care of your life and your future. That kind of giving. Jadi adakah kita, sebab kita kenapa syarikat ni boleh long lasting sampai 100 tahun? Why? Because dia ada tu. Giving tu lebih daripada for themselves lah. Ini yang saya nampak kekuatan dia. Baru-baru ni bila saya tak listkan all the company yang dah 100 tahun. Ajinomoto dah 100 tahun. Nikon dah 100 tahun. Panasonic 100 tahun. Tadano, banyak syarikat 100 tahun. Then you will see that even dia punya anak cucu dia bukannya CEO. Kalau betul-betul dia qualified baru. Saya tengok Tadano. Cucu dia baru sekarang jadi CEO. Sebelum ni entah kerja mana bawah-bawah tu. By the time tu baru dia layak dia jadi CEO. Walaupun tok dia punya syarikat tu. That kind of thing yang dia terapkan. Macam mana dia value all the staff and they make sure that the staff tu memang been taken care of. Saya tulis sikit, bukan saya tulis, saya pernah cerita dengan orang tentang apa yang berlaku diri saya. Ketika isteri saya mengandungkan anak saya nombor 2, dia mengandung di luar rahim. So she was bedridden for more than 5 months dekat Subang Medical Center. Bil yang kita bayar tu bukan untuk sakit pun, bil untuk tidur di hospital sebenarnya. Somebody take care kau. Kadang sambil tu bos saya tanya, mahal ke banyak? Saya cerita. Tapi bank tak boleh nak tanggung because itu tak termasuk dalam dia punya skop pembiayaan. Jadinya tak boleh nak claim lah. In total masa tu dah melebihi 25,000 dah. Tapi rupa-rupa bos merisik-risik berapa yang saya dah belanja untuk isteri saya di hospital. Ujung tahun tu punya bonus, dia tambah 25,000 tu. On top of the bonus saya dapat, dia tambah 20,000 pun nak cover isteri saya punya medical. That kind of thing yang menyebabkan saya sayang lah majikan saya. Saya akan kerja bersungguh-sungguh untuk dia. Saya rasa, kalau dia can take care of me and my family, why not I take care of their business? Because they take care of me. Jadi benda-benda macam tu, saya rasa itu antara sebabnya yang kita dengar orang Jepun kata lifetime employment. Dia kalau bekerja, dia kerja sampai mati. Pandang anak cucu yang bekerja dengan dia. Why? Because they take care of their not only dia punya staff, even dia punya family. These are the things. So kalau kita lah ahli perniagaan, kalau kita punya jiwa macam tu, jiwa memberi ataupun jiwa yang murah hati, insya-Allah memang saya rasa bisnes kita akan bertahan lama. Dan benda-benda ni bila saya kaji semula tu, semua berkait pada Bushido spirit. Sebab dulu yang ada kuasa ni shogun lah, raja-raja kan, dia ada satu code of ethic yang dia bukan Bushido.
Bila saya kaji satu persatu Bushido tu kan, semuanya very Islamic. Integrity lah, honesty, and then berjimat cermat, tolong menolong, menghormati orang, semua. Bila you kaji, kalau you have time, you can go. Dalam buku tu saya sebut je, the seven code of Bushido punya etik kan, very Islamic. Dan sampai hari ni, syarikat Jepun masih lagi pakaikan code of ethic Bushido dalam bisnes mereka. Walaupun sekarang dah tak ada samurai, dah tak ada apa lagi, tapi the ethic tu still continue until today. InsyaAllah saya akan kupas lagi beberapa tentang buku ni, beberapa hal tentang buku ni based on question later on kalau dia unjurkan kepada saya. Saya mungkin Datuk sambung lagi. Okey. Dan iklan sikit lah sebab mereka tanya tadi kat mana nak dapatkan buku ni. So kat kedai-kedai buku dah ada. So boleh dapatkan di kedai-kedai buku. Kalau nak dapat diskaun nanti boleh dah siap sign. Dan boleh pergi ke pustaka.my atau Telaga Biru ataupun kontak 0167452769 untuk jadi reseller kita. Nak tolong sebar-sebarkan lebih lanjut kan. Dan buat pengetahuan semua, buku ni nampak macam nipis tapi sebenarnya dia ada QR code. Sebab tu kita paksa anda, jahat tu, paksa anda untuk register guna QR code supaya anda tahu binatang apa yang bintik-bintik ni. Supaya QR code tu ada video kat dalam tu. So anda boleh tengok almost setiap bab tu ada videonya dan Datuk selalu update. Kalau Datuk ada info baru nak masukkan dalam buku ni, dan dia akan terus boleh masukkan. Anda klik snap dan anda akan pergi ke video-video baru. So anda bukan beli buku tau, anda beli persahabatan dengan Datuk hanya dengan RM50. Murah ke mahal tu? Murah sangat. Tu maksudnya benda-benda macam ni nampak macam simple tapi rahsia-rahsianya kita letakkan dalam buku ni tu, insyaAllah. Ada lagi rahsia-rahsia lain? Anda kena tanya speaker-speaker kita hari ni, insyaAllah. Saya minta Datuk Azhar teruskan siri yang pusingan yang kedua. Terima kasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Datuk Zul. Rasanya macam ibarat lautan yang luas tak bertepi. Idea yang beliau kemukakan kerana ia berasaskan kepada satu pengalaman kehidupan. Bos saya, Tuan Haji Abdul Wahab, selalu sebut belajar daripada universiti kehidupan. Dulu Datuk ketika saya buat PhD rasa lemah canguk jugalah orang Melaka kata. Kerana buat sambil belajar dan mengajar. Rasa macam tak mampu nak teruskan. Lepas tu tiba-tiba ada seorang abang yang siap PhD cakap pada saya, Razan, dia tahu tak? PhD ni lah permanent head damage, kata. Kerana entah belajar teori ni, entah soalan je faham. Orang takkan dapat amalkan. Anak dah buat tu sebab anak kata. Walaupun tuan-tuan, ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi mengesan bakat yang ada pada para sahabat untuk menimba ilmu dari orang-orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi ni satu bangsa yang cunning dan banyak terkenal dengan makarnya, penipuannya, tapi ada kualiti yang Nabi suruh ambil daripada mereka. Maka Nabi menyuruh sebijak-bijak anak sahabat seperti Zaid bin Sabit sebagai contohnya untuk mempelajari bahasa Yahudi itu. Dan Zaid bin Sabit ini belajar bahasa Yahudi itu Datuk selama 2 minggu Datuk. Dan beliau master tulisannya, pembacaannya, percakapannya. Kerana man ta'allama lughata qaumin ittaqa syarrahum, kata Nabi SAW. Siapa yang mempelajari bahasa satu bangsa, dia akan selamat dari tipu daya mereka. Jadi saya tak ada apa nak ulas sebenarnya. Cuma saya baca dalam majalah antarabangsa Ekonomis sebagai contoh. Ketika dunia mengalami masalah pasaran yang bagai-bagai tak menentu, economic downturn yang berlaku ni, maka orang Jepun terus bangkit. Mereka tahu Toyota tak boleh pergi lebih daripada apa yang mereka harapkan, maka mereka pun create business lagi. Dikatakan mereka menjual buku ataupun cerita Doraemon tu Doraemon itu akhirnya jadi satu giant yang mereka export. Dan bilangan ekspornya sama banyak dengan Toyota pula tu. Doraemon, kartun yang dijual di mata-mata tempat dan dunia. Dan kemudian orang Jepun diajar lagi untuk memanfaatkan orang lain. Datuk ada tulis dalam ni, saya terbaca. Iaitulah orang Jepun buat satu bisnes namanya Daiso. Daiso Jepun tu kan? Iaitu mereka create untuk melengkapkan hidup manusia. Kalau kita ubat gigi bersepah-sepah nak letak kat mana ubat gigi? Maka dia create satu benda kecil, tapi bila kita pergi, kita harganya RM5 saja dekat Mutiara Damansara.
Dan bos saya pun selalu pergi ke situ agaknya. Isteri dia, Puan Najat Azizah suka pergi. Dan kita pergi tengok RM5.9, bawa beg. Bawa beg sedap, $200 juga. Kerana kita rasa semua benda tu manfaat untuk kita kan. The thing is, sebenarnya adalah, inilah yang diajar dalam Islam, kreativiti. Ambil kesempatan daripada orang lain, belajar dari mereka. Hikmah tu kadang-kadang Allah beri kepada orang bukan Islam. Kerana Sayyidina Umar pernah mengulangi apa yang Nabi sebut, al-hikmatu dhallatul mu'min, anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Iaitu Nabi bersabda, wisdom, knowledge, talent, satu benda yang kadang-kadang Allah campakkan kepada orang bukan Islam. Maka kalau kamu jumpa, kamu paling aula untuk ambil kualiti ataupun benda-benda itu yang kamu tidak diajar dalam Islam. Justru Sayyidina Umar sendiri telah pun mengkaji peradaban orang-orang Parsi. Orang Parsi menyembah api, agama Majus, Zradesht. Ya, ada yang berkahwin adik-beradik. Itu ditolak oleh Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar ambil benda-benda yang membantu orang Islam. Contohnya, orang Islam pergi perang, berapa lama mereka kena pergi? Berapa lama isteri kat rumah boleh bertahan tanpa suami? Sayyidina Umar belajar ini. Tanya pada para sahabat, tanya pada anaknya sendiri yang merupakan isteri Nabi namanya Hafsah itu. Ya, dan kemudian bertanya kepada tentera, kau ada bawa balik tak bahan-bahan manuskrip, literature daripada Parsi? Kamu pergi ke Rom itu, Konstantinopel, ada bawa balik tak bahan-bahan bacaan untuk kita garap dalam peradaban Islam? Nilai-nilai kemanusiaan ini yang wajar kita belajar, namanya hikmah, wisdom, talent, knowledge ini tadi. Jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, saya nak cerita banyak di depan kita. Datuk lebih aula untuk tuan-tuan dengar. Mudah-mudahan saya dapat sampaikan kepada tuan-tuan kat sini lagi yang saya sempat catat daripada yang Datuk gambarkan tadi, Kaizen. Kaizen itu kan, ya, dalam Islam benda Kaizen ini namanya adalah ihsan. Ihsan. Nabi bercakap tentang ihsan ni 1400 tahun yang lalu. Iaitu setiap hari kamu buat benda yang baru yang mendatangkan kebaikan kepada kamu. Apa nilai tambah kita pada hari ini? Sebagai contohnya, ibu yang ada kat sini, bapa yang ada kat sini, kita ada pasangan. So, apa benda yang kita nak tambah nilai dalam kehidupan kita dan juga beliau pada hari esok? Kerana Allah menggambarkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Kan? Kita nak keluar, suami isteri kita pakaikan baju. Siapkan baju. Macam saya Datuk, isteri saya siapkan baju. Ini pakai baju ni bang, esok pakai baju ni. Ni kena macam ni, songkok kena macam ni. Anak perempuan saya pun rajin tegur juga, kena matching, dipanggil sedondon. Jadi dalam hidup ini kita perlu belajar daripada orang Jepun ni tadi, atas prinsip Kaizen yang Islam ajar ihsan. Kalau kamu bunuh cicak, dalam hadis mengatakan, kamu bunuh cicak ni satu binatang yang digalak untuk dibunuh kerana ia pengotor, ia menyusahkan. Ia bahkan ada riwayat mengatakan cicak ni juga yang meniup api ketika Nabi Ibrahim dibakar untuk menyemarakkannya lebih lagi. Walaupun hadis itu dhaif, tapi banyak kaitan menceritakan Nabi suruh bunuh cicak. Berpandu kepada hadis ini, banyak syawahidnya. Orang belajar hadis kata, siapa yang bunuh cicak kali pertama, pahalanya sekian banyak, sekian. Bunuh 2 kali mati, kurang sikit pahalanya. Bunuh 3 kali mati, sekian kurangnya. Bunuh 4 kali mati, cicak ataupun pening, tak mati-mati aku. Maknanya makin kurang pahalanya kerana kita diajar untuk buat satu benda dengan menekuni. Ni orang Jepun punya budaya. Ihsan, Kaizen ni tadi. Kita buat, selesaikan cepat. Jangan terhegi, tak selesai. Pending. Kalau kita jadi bos pun, kita keluar arahan, lepas tu kita tak follow up. Betul? Jadi ini masalah-masalah yang menyebabkan yang berserabut dalam hati kita, bersarang, menyebabkan kita tidak perform to the best. Kerana Islam mengajar kita ni tadi ihsan. Buat benda terbaik, sebaik mungkin. Tak ada lebih baik daripada itu. Kalau kamu mati, kamu puas hati, kamu tidak menyesal kerana kamu telah buat benda itu dalam bentuk yang paling sempurna. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, disembelih, tak lama lagi hari korban. Dalam hadis mengatakan, tajamkan pisau kamu. Wal yuhid ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Dalam hadis sahih Nabi berkata, tajamkan pisau itu betul-betul. Kamu sembelih sekali dia mati. Binatang itu pun rehat, kamu tidak menyusahkan dia, kerja pun menjadi cepat. Ya, jadi mudah-mudahan tuan-tuan, buku ni menjadi satu panduan bimbingan untuk setiap kita. Dan belilah 2 kalau boleh pada hari ini. Hadiahkan orang yang kita sayang. Saya bercakap demikian kerana saya tahu manfaat banyak padanya, bukan lawak, bukan jenaka.
Kerana kita lihat abang kita berniaga goreng pisang contohnya kan. Kalau orang-orang cahaya non-alif, mereka bangsa yang banyak duit. Kita buka gerai nasi lemak. Satu hari dapatlah RM100 net semungkin. Mereka sekali buka rangkaian Old Town, betul tak? Rangkaian Secret Recipe. Mereka banyak duit. Tapi apa salahnya kalau kita bagi pada kakak kita, pada abang kita yang juga cuba-cuba berniaga sekarang, mungkin mereka tidak direzekikan dengan pendapatan yang hebat, kejayaan dalam perniagaan, tapi dia tiap hari dia cakap macam Datuk gambarkan tadi, bapa Datuk daripada kecil, beliau telah buat poster dalam rumah. Ilmu lebih penting daripada apa Datuk ni? Bermain. Kan? Pelajaran lebih penting daripada permainan. Kita baca, kita tulis. Kita baca, kita ingatkan anak-anak kita. Kita WhatsApp kat mereka dalam WhatsApp group keluarga. Tuan-tuan, ini mutiara tuan. Ini hikmah. Ini wisdom. Ini satu ilmu. Ini satu pengalaman yang sangat berharga yang tuan-tuan kena miliki. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, makin hangat. Kita ada 1 jam lebih lagi tu. Banyak lagi. Ini padat gila hari ni. Sebelum saya buka kepada floor, saya rasa kita boleh tambah lagi sikit tu. Masa masih ada. Cuaca pula mengizinkan sepoi-sepoi bahasa tu. Boleh tambah sikit lagi. Okey. Saya juga ingin menarik perhatian kepada beberapa perkara yang diamalkan oleh orang Jepun dari segi ketelitian tu. Bila buat sesuatu tu teliti. Bila kita teliti, kita akan elak pembaziran. Jadi dia punya bermula dengan teliti tadi tu, lastnya resultnya dia akan elak pembaziran, makna ada efisiensi. Bila dah efisien, makna ada peningkatan risiko keuntungan. Jadinya balik tadi apa yang Datuk cakap pasal Kaizen kan. Kaizen ni sebenarnya kalau orang Jepun ni is daily tau, hari-hari. Maknanya kalau hari ni kita buat, next day apa yang lebih better kita boleh buat. Dia continuous. Dan Kaizen ni berlaku bukan sekadar di rumah tetapi di pejabat, di tempat kerja. Hingga kan satu ketika tu di kilang kan, dia akan pastikan bahawa pekerja dia tak berpusing badan terlalu banyak. Makna kalau conveyor tu lalu depan dia, dia ambil, dia pasang, dia ambil, dia pasang gitu. Makna pinggang ni tak terlalu banyak berpusing. Kalau berpusing selama 8 jam, apa akan berlaku tu pinggang dia? Dia akan wear and tear. Bila wear and tear apa berlaku? Akan ada MC. Bila ada MC, ada medical charges. Siapa yang rugi? Dah lah pekerja sakit, company pun terpaksa beban, bayar dia punya medical fee. Jadinya, kalaulah dia boleh buat satu sistem yang mana badan pekerja dia tak terlalu bergerak sangat, supaya pinggang ni tak rosak atau terpaksa bungkuk, maka ini semua sebenarnya every week kita semua akan bermesyuarat. Macam mana nak menjaga kesihatan pekerja, macam mana nak menjaga proses tu supaya tidak memudaratkan badan kita. So, saya kata, dan itulah ada dia panggil QA atau QC Circle, Quality Control Circle, yang mana kita akan buat mesyuarat every week untuk bercerita macam mana kita nak improve kawasan kerja kita dan sebagainya. At the end of the day, bila saya pastikan, yang untung siapa? Ini bila saya implement benda yang sama dekat saya punya syarikat di Malaysia kan. Kita ada syarikat logistik. Saya cakap dengan kita punya pekerja, lori kita bajet untuk maintenance RM800 sebulan. If kalau you boleh maintain lori punya maintenance below 800, the rest of money belong to you. Apa rasa driver kita? Dia akan mula jagalah minyak hitamnya betul supaya tak perlu nak hantar ke workshop. Jadi below 800 belong to them. Tak ada. Saya apa yang saya buat, bajet memang 800. Kalau kata claim bulan tu 600 saja, 200 belong to you because you dah maintain lori. You dah jaga lori tu. Jadi itu yang saya bagikan. Kemudian lori saya, katakan dari Kuala Lumpur, dia hantar barang ke Melaka. Balik kosong kan? Rugi tak saya? Rugi. Tapi kita jadikan dia sebagai owner pada lori tu. Seolah dia owner lah. You pergi ambil barang di Puchong, hantar ke katakan Melaka. Sampai Melaka, buka kotak, semuanya cukup. Maknanya kalau dalam luar tulis 100 unit, dalam tu ada 100 unit. Dapat 2 point. Kita bagi point system. Tapi kalau pelanggan kita kata, no tak cukup, 98 je. Jadi benda tu jadi masalah kan. Dia salahkan kilang lah macam-macam. Saya tak nak. Saya punya pekerja, you make sure barang cukup, you hantar. Sampai sana, no complaint, 2 point. Balik,
dia start call kat Shah Alam. On the way aku nak balik ke KL ni, ada tak kilang-kilang mana kat Melaka ke, kat Seremban, Senawang nak bawa barang ke Shah Alam. So, kalau ada bawa barang, saya bagi 2 point lagi. Point tu, convert kadang-kadang dia mencecah dapat RM3,000, RM4,000. Point tu dia kata convert jadi cash. Walaupun sebenarnya driver punya pendapatan mungkin RM3,000, disebabkan point system tu, jadi sampai RM6,000. Apa yang berlaku? Dia dah mula hire clean dan dia sendiri. Untuk cek barang cukup, tak cukup, apa semua. Ini semua, dia sharing tau. Kita share with our staff. Inilah you dapat kalau you sama-sama jaga. You bukan saya jaga lori, you jaga business company. Ingatkan saya rugi ke kalau saya bayar dia orang 20 extra 20%? Tak rugi. Because my income dah naik 20% lah. Sebab dia on the way balik, dia make sure lori tak kosong. Jadi benda-benda ni yang kita terapkan dalam kita punya. Sebab kalau you tengok, siapa yang pernah pergi Jepun, you perasan tak? Lori dia bersih kan? Berkilat-kilat lori dia. Kita punya lori, ya Allah, boleh tulis alfabet kat situ. Jadi dia don't care about the lori. Yang ni dia take care of the lori. Bukan, the lori belong to them, kata dia. Ibarat dia punya. So dia jaga maintenance, dia jaga, dia improve the costing so that they have extra income from the costing tu, the budget-budget tu. Dan points diberi kepada mereka kalau dia efficient. Kita bagi dia. Jadi benda-benda ni memang kita lakukan. Jadinya kebajikan pun dapat terjamin, kita punya customer pun happy because saya kalau sampai point A ke point B on time 2 point. Buka kotak barang cukup 2 point. Balik lori tak kosong extra 4 point lagi. Satu trip 8 point. 8 point convert jadi cash hujung bulan. Dia orang bekerja lebih baik. Jadinya diorang pun dah tak ada nak ambil MC lagi sebab kalau dia ambil MC dia rugi trip. So dia akan. So these are the things yang kita buat. Kita to improve them, kita ada ownership, semangat kekitaan tu. Jadi, itu antara kaizen yang pelan-pelan kita buat to implement. Tapi saya faham. Kalau Jepun benda tu senang nak buat. Kat sini kadang-kadang it's not easy to change people. Bukan senang nak ubah, tapi kita kena mulakan. Apa pun kita kena mulakan. Dan apa yang berlaku satu ketika tu saya bawa beberapa orang pemilik syarikat Malaysia ke Jepun. Ke Jepun kita melawat satu kilang di Kagoshima. Kilang tu dah lebih 100 tahun. So kita pun tanyalah, ini dah generasi ketiga ni, cucu dia. Saya kata, apa yang you buat hingga kilang ni boleh bertahan 100 tahun? Dia kata saya buat apa yang bapa saya buat. Lepas tu tanya pula, apa bapak you buat? Bapak dia ikut apa tok dia buat, kata dia. Boleh tak cerita satu benda yang in common, yang tok, apak dengan you buat? Kami masih lagi cuci toilet. Makna dan duty roster cuci toilet masih ada dalam sebulan berapa kali dia kena masih cuci toilet lagi. Jadi ini maknanya pemimpin yang turun padang. Tak kira lah dia owner of the company, but they still buat benda tu. Jadi saya pun pandang keliling saya, korang cerita ke tak? Jadi ini ada benda. Why? Di sebalik cuci toilet tu sebenarnya ada dia punya moralnya. Moralnya. First, you and me, we are together. This business belong to us. Doesn't belong to the family. Itu message yang nak sampaikan. Kalau you cuci toilet, saya pun cuci toilet juga. Kan? Kita sama-sama. Ada message di sebalik apa yang dibuat. Saya tak sempat nak kupas in detail. Apa simbolik di balik cuci toilet tu. Cuma dia dengan cara bergelak, ketawa cakap lah. Dia kata, bayangkanlah bila hari yang saya cuci toilet tu, saya rasa staff saya tak berani kencing kot, kata dia. Takut bersepak. Dia cakap macam tu. Dalam seluruh dia cakap macam tu. This is something, there must be a reason kenapa company tu boleh bertahan 100 tahun. There must be a reason. Apa yang dia dah buat hinggakan syarikat bekerja with lawyer, taat pada mereka, bekerja bersungguh-sungguh. There must be a reason. Jadi itu antara benda-benda yang saya boleh kongsikan hari ini, dan banyak lagi dalam buku ni saya kongsikan. Macam satu lagi kan, memudah carakan, membuatkan orang mudah. Sekali tu saya daripada Nagoya nak pergi ke airport, perjalanan sejam lebih. Saya pun dekat dalam train dia orang tu, dia ada tempat selit tiket tau. So kita just selit tiket kita kat tempat tray tu ada, kita pun tidur. So officer datang tu dia tak kejutkan kita, dia tengok ada, dia pun jalan-jalan. Tapi itu kita yang ngantuk ni memang tak sedar pun, kita dah tertidur kan. Tapi itu, kalau tak ada tempat selit tiket tu, buat apa? Kena kejut kan, tiket mana, kan ganggu orang tidur kan. Jadi dia orang suka fikir sampai tahap tu loh.
Apa yang boleh dimudahkan lagi? They always think that every day, sebab dia kata Kaizen berlaku setiap hari, setiap ketika, setiap jam. Itu mentaliti yang saya ada di kalangan mereka hingga tempat dia terus maju dan maju. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau berpeluang lah tahun depan 2020 bulan Ogos silap saya, Olimpik Tokyo. Dia akan mempamerkan banyak benda-benda yang kita pun tak sangka akan ada. Pertama dia akan, dan mula ada pun kereta without driver, bus without driver, itu dia akan keluar lah. Banyak benda-benda AI akan kita lihat. Sebenarnya Jepun ni dia dah melewati era industri 4.0 dah. Dia dah masuk society 5.0. Dan satu ketika about a month ago when I was in Japan, saya terperanjat. Satu syarikat semiconductor yang terbesar di Jepun tu, one of them, sekarang ni semiconductor I think they are losing to the Korean dah lebih ke depan. So production mungkin lebih rendah. Apa berlaku? Dia start tanam cendawan organik dalam kilang semiconductor. Jadi tak terperanjat lah bila Doraemon dijual lah. Untuk cover balik dia punya guna. So dia kata apa fasiliti yang ada dia tak nak buang. Dia fikirkan apa boleh guna dengan benda yang ada. Rupanya bila you tanam cendawan dalam green room, memang you akan lahirkan cendawan yang kelas tinggi punya, highest class. You see? Dia hidroponik punya dalam green room. So tak terbiarlah dia punya bilik-bilik untuk buat semiconductor tu dia guna. Rupanya cendawan tu mahal. People are willing to pay a lot. Kalau cendawan tu dia tahu cendawan datang dari green room, bukan tanam tepi padang ke. Ini betul-betul dalam bilik bersih lah. Green room ni barat macam bilik orang bedah kan, punya bersih dalam tu. Jadi how clean the room yang you tanam cendawan. Cendawan memang kelas A lah. Sebab di dunia ni ada orang yang nak macam tu. Kalau Tuan Haji Wahab antara ayam kampung, ayam injek, mana dia nak? Ayam kampung lah kan. Sebab dia exercise banyak kan. Jadi kita nak ayam kampung. Sama juga di dunia ada orang nak cendawan kelas tu. So they are willing to pay a lot of money for that cendawan. Rupanya harga cendawan tu lebih kurang sama dengan harga semiconductor. Willing to change. Saya kata willing to change tu yang hebatlah dia orang ni. Dia tak ada kata okay kita jual sekilang ke, tak ada. Apa dia adapt cepat, dia berubah. Dia adaptability tu another thing yang saya nampak kekuatan industri Jepun lah. Dia tak mudah kata we give up this, we start a new one. Tak ada. Apa yang boleh pakai benda yang ada, tak ada pembaziran langsung. Itu sikit sebanyak yang saya boleh kongsi sikit. Nanti lepas ni kita boleh kalau saya nak berceloteh sampai petang pun tak syok kan. Baik kita dengar soalan lah. Soalan kita jawab pada apa yang ditanya, insyaAllah. Kita bagi satu round lagi untuk Datuk, untuk sedikit lagi sebelum kita pergi soalan. Syuk, soalan terus. Okey. Okey. Kita ada soalan ke kalau sebelum saya pergi ke soalan yang online kepada hadirin yang ada lebih kurang dalam 70 orang. Silap saya kira tadi. Ada soalan? Tak tanya, saya tanya kan? Okey. Soalan dalam setengah minit yang panjang-panjang. Cik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk kerana memberi syarahan yang banyak maklumat dan pendidikan pada kami semua. Nama saya Khairul. Saya ingin bertanya kepada suatu soalan sebab dalam buku ni dan sepanjang saya mendengar syarahan daripada Datuk Zulkifli, saya kerap mendengar mengenai pasal IR4 and Society 5. Jadi sekarang kita faham dunia sedang pergi 90% sedang pergi kepada IR4, tapi Jepun dah pergi pada Society 5. Kalau kita tengok kat Malaysia, kerajaan banyak menyarankan agar kita pergi pada IR4, tapi kita sedar Society 5 dia lagi maju daripada IR4 pasal dia lebih mengutamakan humanity and humane. Tapi saya nak tanya, perlu tak kita skip IR4 untuk kita adapt Society 5? Itu soalan saya. Lepas tu saya nak tambah sikit pasal yang cendawan tu. Saya ada satu lagi cerita yang mungkin Datuk berminat nak dengar. Fujifilm, cara dia selamatkan company dia di zaman tak perlukan filem. Dia tahu Fujifilm ada ilmu kimia, jadi dia masuk pada kosmetik. Itu satu cara macam mana syarikat Jepun berjaya menyelamatkan syarikatnya daripada masalah kewangan, iaitu dengan adaptability. Okay, sekian. Terima kasih. Itu satu confirmation yang betul. Fujifilm memang betul because dia punya expertise tu dia tak nak abaikan. Dia dah ada ramai expert
Expertise tu bila dia masuk dalam kosmetik, ngam-ngam aja kata dia. Dia terjun. So tak tahu mungkin lah keluarlah brand Fuji lah. Kosmetik saya tak tahu brand apa dia keluar. No, this is something. Adaptability is very important dalam business. Kita kena jangan mudah apa kata orang pun melata. Apa kata orang tengok balik SWOT kita, di mana strength kita, what weaknesses kita, and emphasize on the strength. From that strength, we move to another business yang related to whatever we have. I think that's what the Japanese is practicing lah, itu yang saya nampak kan. Okay, balik kepada industri 4.0 dan juga sekarang ni Jepun dah masuk society 5.0. Sebenarnya pada tahun 2000 Jerman, Japan, European country, American, dia dah mula masuk industri 4.0. Mungkin tuan-tuan masih ingat tak? Dulu pada tahun 1999 kita risau. Tiba-tiba microwave oven kita tak boleh berfungsi. Kita risau komputer kita tiba-tiba jam. Kononnya pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2000 komputer tu dah tak boleh jalan. Sebab apa? The last kali 1999 kan. 31 Disember. Dia dah risau. Takut kat terbang tiba-tiba jam. Sebab apa? Sistem tak boleh berjalan. Dia orang punya fikir. Jadi ketika itu pada penghujung tahun 90-an tu banyak syarikat Amerika, Jerman dan sebagainya dah mula melihat balik. We have to restructure mesin kita, make sure that kita boleh go beyond year 2000. Di situ AI mula timbul. Banyak artificial intelligence dah mula masuk. Ada banyaklah kita make sure that mesin can replace people. Dia dah mula tu. Tapi bila dia masuk IR 4.0, apa berlaku? Ramai orang hilang kerja. Bila kata IR 4.0, kita tengok syarikat hotel yang terbesar di dunia dah jadi Airbnb. Yang mana dia sebiji hotel pun tak ada. Syarikat taksi yang terbesar di dunia dah jadi Grab. Yang mana satu biji taksi pun tak ada. Ini semua angkara apa? IR 4.0. Jadinya ramai orang hilang kerja dan sebagainya. Apa yang berlaku, yang itu semua sebenarnya kebaikan. Apa yang berlaku ialah kita dapat kos yang lebih murah bila kita nak booking hotel kan. Kita go to Trivago, dia dah buat comparison hotel mana murah, kita pun booking. Kita dapat cheaper hotel tu tak? Kalau you contact hotel directly memang harga dia mahal, tapi kita dapat murah. Itu bagus for us. Tetapi orang hotel not making money lah. Jadi ada orang yang akan hilang kerja sebagainya. Jadinya bila balik pada soalan Khairul kan. Bolehkah kita skip 4.0? Sebenarnya 4.0 dah ada pun kat Malaysia ni. Kita dah melalui, kita sedar tak sedar, dah kita lalui. Saya rasa, saya bukan kali pertama dengar sasaran ni, usul ni. Ada beberapa para cendekiawan hebat Malaysia pun sebutnya. Zul, boleh tak kita skip 4.0, kita terus pergi 5.0? Apa tu 5.0? 5.0 ni balik pada organik. Dia nak jaga muka bumi dia supaya sehat. Jadi kalau makan, ayam kampung. Kalau plastik ni tak mau. Ini kalau boleh lepas minum kita kunyah aja ini boleh makan terus. Dia nak macam tu. Sebab dah mula berlaku dah. Kat Jepun kalau kita minum air, straw tu boleh kunyah-kunyah makan aja. Jadi dia tak payahlah nak buang ke laut. Jadi dia start buat straw daripada wafer sebenarnya. So kita dah tak ada lagi plastik yang boleh memusnahkan muka bumi. So benda-benda ni menjelang tahun 2030 akan banyak undang-undang baru mengatakan jumpa plastik kena saman. Pakai benda yang tak organik kena saman. Dunia akan mula berubah. Itulah mana kita dah mula masuk society 5.0 yang akan berlaku tak lama lagi sebenarnya. Begitu juga Euro engine. Kalau engine kita kalau terlalu banyak dia punya carbon monoxide dia kena saman. Dia dah main saman je supaya dia nak ubah kita. Jepun terpaksa buat sebab pada tahun 2030 40% rakyat dia umur lebih 65. Dah tua. Nak tak nak dia kena berubah ke arah tu. Kalau boleh kereta yang tanpa pemandu. Orang tua tu duduk aja kan, dia tekan kereta tu pergilah tempat yang nak dituju. Kalau kata peti ais dah boleh berbual dengan dia dah. Kalau kata Datuk suka makan katakan mi bandung lah itu. So you beli ingredient kan. You masuk aja dalam peti ais kan. Ingredient tu tahu tau. Peti ais beritahu je, Tok kurang bawang kata dia. Peti ais dah boleh WhatsApp kat kita dah. Bawang kurang. So Datuk pun
WhatsApp dekat Tesco, Tesco hantar ke rumah. Macam tu. Makna you dah boleh communicate dengan benda-benda yang ada di rumah. Kipas lah, peti ais lah, washing machine, semua boleh communicate dah. Ada sistem. Ini sebab apa? Orang tua tu siapa nak jaga kat rumah dia? Anak tak ada. Semua dah dekat bandar kan. Nak tak nak dia kena buat kaya tu. So Jepun dah mula dia. Tetapi suka tak suka, kita akan sampai ke tahap tu juga. Whereby everything ada AI yang bantu kita. Itulah dia apa tu? Itulah dia suasana ketika itu. Ketika itu dia gunakan cyberspace information untuk membantu barang-barang yang ada dekat muka bumi ini untuk berkomunikasi. Data punya banyak, yang you boleh guna data tu untuk kegunaan harian. Itulah dia sebenarnya Society 5.0. Masa tu memang kita akan lihat bahawa apa yang kita pakai dan kita makan banyakkan dari recycle. Baru-baru ni kita punya kat Malaysia ni kita banyak pelepah kelapa sawit. Boleh convert jadi kertas. Dah buat dah pun. Tapi kertas tak cukup putih. InsyaAllah kalau diperbaiki lagi satu hari kertas daripada kelapa sawit tu akan pelepah akan jadi putih. Jadi mana tu? Makna kita benda yang buang kita recycle jadi kertas. Tak payah lagi nak tebang pokok. Jadi saya sukalah menyebut tentang buku ni. Anda bila beli buku ni anda rasa macam mahal. Kalau dekat kedai-kedai buku RM54. Sebenarnya dalam buku ni saya sengaja buat dalam bentuk QR code. You baca, tapi ramai orang tak suka baca. Dia suka menonton. Jadi saya letakkan banyak video-video sini. Saya akan update video ni kurang-kurangnya dah, kalau panjang umur 5 tahun. Saya akan update buku. Once you buy this book, actually you get more content for the next maybe 4 to 5 years. I akan update content dalam buku. Sebab kita ada QR code belakang-belakang dalam buku ni untuk menerangkan apa subject matter yang saya akan perbualkan. Jadi ini semua, sebenarnya Tuan Haji telah menyelamatkan banyak pokok ni. Kalau Tuan Haji punya buku, beli satu buku untuk 3 siri ibaratnya. You dah menyelamatkan banyak pokok. Banyak pokok selamat. Bayangkan kita nak print 10,000 naskah. Berapa pokok kita kena tebang? Tapi kalau kita boleh jual 100,000 naskah, yang mana ada QR code dalam tu yang kita boleh update content dia dari masa ke semasa, you don't have to cut any more trees. Dah boleh pakai itu. Jadi inilah kita perubahan-perubahan yang kena buat, dan benda ni dah mula berlaku di Jepun, dah banyak berlaku, yang mana dia dah berubah daripada IR 4.0, dia dah masuk Society 5.0, yang mana dia mengutamakan tentang keselesaan rakyat dia, keselamatan rakyat dia. Dia make sure that muka bumi diselamatkan tanpa pencemaran. Itu yang fokus dia. Itu antaranya. Dan dia akan peragakan benda ni insyaAllah pada tahun depan 2020 kalau pergi Jepun, banyak benda yang dia akan announce. These are the things we are doing. Dia akan buat promosi tentang teknologi terkini. Dia ada soalan ni? Yang Datuk sampaikan tadi, kalau dari segi perspektif Islam tu, apa yang kita boleh asimilasikan? Okay. Sebenarnya saya di sini langsung tak ada berniat nak membanggakan Jepun. Just a reminder to us that actually apa yang Jepun buat, apa yang terlihat dalam buku ni semua very Islamic. Saya sebagai seorang Islam saya nampak. Kita baca Al-Quran, kita baca tafsiran. Everything yang saya tulis dalam ni memang dah di kalau saya duduk dengan Datuk another 2 weeks, dia akan keluarkan all the subject saya tulis ni, mesti ada ayat Quran atau hadis untuk mengukuhkan apa saya tulis ni. Dan saya tulis bukan based on pemerhatian saya je daripada apa Jepun lakukan. Jadi ini sebenarnya antara satu yang paling penting lah bagi saya, back to soalan CD tadi kan. Apa yang kita boleh dapat dan kita boleh lakukan? Sebenarnya yang asas pertama moral. Moral kita kalau kita jadikan tabiat dah cukup bagus dah. Masalah kita ni, moral study is just a study. Kita pergi masuk kuliah ataupun kita dengar kuliah, kita dah hadir majlis ilmu, kita dengar. Tapi adakah kita transform tu jadikan tabiat? Kan? Yang kejayaan Jepun ialah apa yang baik-baik itu dari Bushido yang dia warisi itu, dia transform jadi tabiat. If we can transform that, I think good enough. Negara kita ni, saya kata terang lah, saya pernah jumpa satu ustaz daripada Jepun tu, dia kata, dia datang sini, dia nampak orang Islam. Malaysia is a well-known negara Islam kan. Tapi dia tak nampak ada Islamic values yang kita lakukan. Dia kata di negara dia bukan Islam, tapi they are actually performing the Islamic values. Dengar pun rasa malu kan. Siapa nama? Ustaz Maino. Kita berjaya bawa dia ke Malaysia. He was the first Ustaz Jepun yang bagi khutbah di sembahyang Jumaat. I managed to get it
dan dekat Masjid UIA. Kita buat. Sebab kalau masjid biasa susah nak dapat kelulusan. So kita buat, dapatkan dia khutbah di UIA, meremang bulu umur saya tu bila dengar khutbah bahasa Jepun. Wow, kata. Dia buat 3 bahasa, bahasa Jepun, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Dia punya bahasa Arab lebih baik dari kita. So dan dia kata one thing lah, dia kata Malaysia is a great country. It's a Muslim country, but I don't see that you perform the Islamic values. Tak banyak. My country, we are non-Muslim, but we are performing the Islamic values. Okay. Dia kata kalau Islam masuk Jepun, senang kot dia. Lebih senang nak buat sebab values dah ada dah. The values is there. Dia bersyahadah aja on lah. Bersyahadah aja on. Sebab dia dah buat apa yang kita patut buat. Dan kita kat sini tak buat. Sebab dia kata kegagalan orang Malaysia datang berdakwah di Jepun ialah dia datang. Konon berdakwah nak misal orang. Tapi pakaian dia berbau. Tak apa bersih. Sedangkan Islam cakap pasal kebersihan. Islam cakap pasal bau, kan Nabi pun kata kalau kita tu mesti bau-bauan kan, biar wangi sikit. Jadi all these thing. Dia kata how can you teach people when you're not doing what you're supposed to do. Jadi benda-benda macam tu jadi isu lah. Jadi apa yang soalan tadi mungkin Sidi saya sebut, kalau lah kita boleh Islamic values tu dijadikan tabiat sebenarnya. Ya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad dan juga Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Nama saya Wahyudi Muhammad Yatim. Soalan saya yang pertama kepada Datuk Dr. Haji Zahazan Muhammad. Bagaimanakah Datuk melihat IR 4.0 dan Society 5.0 yang Datuk Zulkifli tulis ni boleh mengembalikan kegemilangan Islam dari sudut bakat-bakat anak tempatan di Malaysia ini. Fokusnya di Malaysia lah, kebangkitan Islam tu dari tanah air kita, Malaysia. Okay. Soalan kedua kepada Datuk Haji Zulkifli Abdul Malik. Sebagaimana pengalaman Datuk berada di Jepun dan sekarang pun di Malaysia dah ada alat perawat udara dengan remote control guna handphone je dah boleh detect atmosphere sky tu kan. Jadi bagaimanakah Datuk melihat bakat dari sudut IR ni, adakah akan terus hilang bakat-bakat anak tempatan, bakat-bakat kebolehan ini terus hilang ataupun dengan bakat-bakat tempatan ni terus Malaysia lebih hebat dalam era Society 4.0? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau kita tengok apa yang Datuk gambarkan tadi, dalam hadis Nabi SAW, satu ketika Nabi menegur seorang sahabat melihat ni ada kaitan juga recycle punya idea ataupun industri ke depan, bagaimana kita melihat perspektif Islam dan apa kesannya kepada kita, persiapan kita untuk menghadapinya. Sebenarnya kalau kita lihat Nabi kita SAW daripada zaman Madinah, Nabi melihat contohnya bangkai seekor kambing. Bangkai, habis cerita, tapi Nabi tegur, kenapa tak manfaatkan? Maka para sahabat kata, Nabi, sungguhnya innahu mayyit. Ini mati Nabi. Nabi bersabda, aku bukan maksud manfaatkan dagingnya. Dagingnya bagilah makan kepada hanya liar dan sebagainya. Tapi kulitnya itu boleh dimanfaatkan. Di sini Nabi mengajar recycle 1400 tahun yang lalu. Begitu juga dalam hadis ketika mencerita tentang aspek kebersihan yang orang Jepun amalkan, orang negara maju amalkan. Ada satu artikel menulis the best 40 country to stay in the world. 40 negara yang terbaik untuk kita tinggal padanya. Tidak memasukkan satu pun negara umat Islam dalam negara itu. Pada waktu itu dikeluarkan Malaysia duduk nombor 45 tu. Terkeluar daripada 40 bahawa Nabi SAW menceritakan seorang membuang duri dari jalan dan sebabnya dia masuk syurga kerana perbuatannya itu. Kalau kita bayangkan orang Jepun duduk dekat Cameron Highland pada hari ini. Ada sekumpulan orang Jepun Datuk yang mendapat penarafan daripada Malaysia. Mereka menjadikan Cameron Highland second home untuk mereka. Mereka berjalan daripada Tanah Rata sampai ke Berincang, sampai ke mana, ke atas bukit di Cameron Highland untuk mengutip sampah. Dan mereka, kerajaan Pahang, Cameron Highland, Majlis Bandaran Cameron Highland, nak bagi mereka wang, mereka memang orang kaya-kaya. Memang jadikan Malaysia tempat kedua mereka. Mereka tak perlu semua, nama pun tak nak diberitahu. Tapi kerjanya setiap hari mengutip sampah. Dari bawah, berbatu-batu, berkilometer untuk mengutip sampah yang dibuang oleh trafik, pengguna-pengguna jalan raya. Ya, kita sebagai orang Islam, persiapan kita untuk menuju ke waktu ni sebenarnya kalau kita amalkan Islam dah ada nilai-nilai tersebut. Integritinya. Kami di Telaga Biru selalu mengalami masalah. Kekurangan pekerja tu. Dapat groom dia keluar,
Dia kadang-kadang buat benda yang sama dengan kita. Saya teringat seorang kawan baik saya. Beliau memiliki perniagaan yang sudah mencapai impiannya 500 juta setahun. Nanti saya ada peluang, saya nak ajak Datuk berjumpa dengan beliau juga. Saya cerita tentang beliau, tentang Datuk pada beliau. Mungkin Datuk kenal kot. Ya, pemilik Al-Ihsan. Ya, perniagaannya bersaiz 500 juta sekarang. Dia cerita pada saya ketika dia jemput pergi ke Jepun untuk jumpa dengan Mizuno, pembekal kasut Jepun, untuk bawa masuk ke Malaysia. Dia jumpa dengan seorang manager GM dalam Mizuno Jepun. Backgroundnya IR, engineering, belajar di satu universiti terkemuka. Dia sudah 30 tahun bekerja sebagai GM dalam Mizuno Jepun. Tengok value beza kita dengan mereka. Maka Haji Ali ni bertanya, bersembang-sembang dengan dia engineer background. Macam mana kamu boleh kerja sebagai GM dalam syarikat sukan? Dia jawab, dulu saya keluar zaman recession, tak ada peluang untuk kerja jadi engineer. Saya masuk Mizuno groom saya sehingga saya tak pandai bercakap, jadi pandai bercakap, berfikir dan sebagainya. Akhirnya saya rasa berbakti dan banyaknya jasa Mizuno kepada saya. Mizuno tu betul nak sebut takut salah. Macam saya sebut Kaizen tadi, Kaizen apa-apa. Ya, maka Mizuno menghargai saya walaupun saya tahu kalau saya kerja jadi MRT engineer di Jepun ataupun bullet train, gajinya lebih banyak. Tapi saya menghargai peluang. Tapi kita Datuk, kadang-kadang dalam company orang Melayu, dia keluar, dia buat masalah pada kita. Dia buat Facebook cerita tentang keburukan kita, buat pertemuan geng-geng untuk memburuk-burukkan kita. Mana sifat Islam Kan? Macam kita tak ada jasa kepada mereka. Kenapa Kenapa ada sifat macam ni? Jadi ini sifat Islam yang kita tidak amalkan. Itu sebab kata-kata ustaz ni tadi yang sangat menarik. Aku melihat Malaysia orang Islam tapi tidak ada amalan Islam. Aku melihat Jepun tiada orang Islam tapi amalan Islam. Kan? Sebenarnya kata-kata ini kalau kita usul periksa, dia kata-kata lebih kurang 80 tahun lalu oleh seorang pemikir Islam namanya Muhammad Abduh. Dia dibuang negara ke Perancis. Dan dia berkata di Perancis amalan Islam berlaku walaupun tak ada orang Islam. Di Mesir orang Islam tapi tiada amalan Islam. Lalu ayat dia yang pelengkap itu, Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam ini terhijab kerana perangai orang Islam sendiri. Itu yang paling menakutkan tu. Islam tidak dapat diterima kerana perangai orang Islam tu sendiri. Integritinya kurang dan sebagainya. Ya, jadi merujuk kepada soalan yang kemukakan tadi, persiapan kita kena educate anak-anak kita dia sekarang. Nak sampah buang nak. Ni tak boleh buat begini. Ni salah nak. Cakap yang betul nak tepati masa nak. Kenapa sembahyang Zuhur pukul 1.21? Kenapa tak sembahyang Zuhur 1.15? Mungkin sembahyang ni kita tak ambil berat kan? Cuba buka puasa. Come on 7.21, 7.20, 1 minit je. Boleh tak agak-agak? Tak sah puasa. Saya satu pengalaman Datuk, pertama kali saya pergi Jerman dengan bos saya. Saya buku kat sana, Frankfurt. Saya dengan bos saya dari kereta api. Saya muda sikit, saya lari masuk kereta api cepat. Bos saya terlambat. Dia kena grip dengan pintu kereta api, ingat bos? Boom, saya rasa macam nak putus tangan. Kereta api laju, kalau kita nak beli tiket baru, bukan murah harganya. Kan? Ingat bos ya? Ya? Kita melihat waktu perjalanan, kenapa 1.29, kenapa tak 1.30? Betul tak? Waktu penerbangan, waktu perjalanan kereta api laju ni, daripada Heidelberg ke Munchen contohnya, 7.23, kenapa tak 7.25? Macam tu juga waktu sembahyang ajar kita sebenarnya. Jadi kalau kita amalkan Islam pada sembahyang, sekalipun yang Nabi ajar kita sembahyang pada awal waktu, kita jadi orang terbaik di dunia ni. Kita jujur, tak mau cakap-cakap belakang, tak mau rosakkan orang. Bos saya selalu sebut, ini bukan marah atau geram. Kan? Kalau tak boleh jadi garam yang menjadikan ikan itu masin, tolong jangan jadi lalat yang membusukkan ikan. Betul kan? Tapi sikap orang Islam ni suka buat macam tu. Dia keluar dia cerita keburukan. So tak ada kebaikan yang dibuat oleh organisasi terhadap dia. Kan? Jadi ulasan saya, kita baliklah kepada amal Islam. Jagalah hubungan kita, hablum minallah dengan hablum minannas. Ada orang melakukan sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi rumahnya penuh dengan lalang. Ulau boleh masuk dalam lalang tu. Ulau tu, makan ulau kan. Ulau patuk anak jiran. Dia masuk neraka kena lalang kat rumahnya. Dia sembahyang jaga, puasa jaga. Tapi hubungan orang tak jaga. Kan? Ada seorang bertanya pada orang alim. Dia mandi dekat Ulu Tembeling. Sungai. Ulu Tembeling. Latai Iskandar.
Dia mandi kat atas tu. Dia makan, tinggalkan nasi lemak punya bungkusan dan sebagainya dekat sungai. Kemudian tikus pun datang. Tikus pun ada kencing dan sebagainya, mengalir sungai turun kat bawah, ada satu keluarga mandi. Ayah itu kena kencing tikus. Pergi doktor rectify lambat, nak cek, berdiagnose dan sebagainya. Akhirnya mati orang tua tu. Mati laki tu. Tinggalkan anak-anak. Dosa tak orang makan nasi lemak dekat hulu sungai yang buang merata-rata? Soalan saya, dosa tak? Tuan, ini Islam ajar, tuan. Bila kita tengok orang lain, kita rasa orang lebih hebat. Sebenarnya kalau kita amalkan Islam ni dah cukup jadikan kita bangsa yang hebat. Menghormati orang, hablum minallah, hablum minanas. Kan? Kalau ada sifat macam ni, kita jadi lebih baik daripada orang Jepun sebenarnya. Orang Jepun tidak ada Tuhan. Kita ada Tuhan. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kamu mengharap pada Allah apa yang orang Jepun dan orang-orang maju dalam dunia tidak ada harapan itu kepada Tuhan. Maka sampai masa untuk kita baca buku ni, kita tambah nilai dengan kualiti Islam yang ada di kita jadi terbaik. Wallahu a'lam. Saya nak sambung sikit pasal soalan tadi. Bila saya sebut pasal Society 5.0, kan, balik pada niat anak Melayu kita tu. Bila dia buat sesuatu. Sebab apa saya yakin bila dia buat sistem ke, dia buat website ke, ataupun bisnes-bisnes ke arah tu kan, balik pada niat dia. Bagi saya, kalau saya rangkum balik semula erti Society 5.0 ialah halalan thayyiban. Bukan sekadar halal, tapi betul-betul bersihnya, jimatnya ada dalam tu. Jadinya, ada orang macam Ustaz cakap Datuk cakap, bila kita jual barang, kita tak pernah fikir side effect pada produk tu. Yang tahu kita jual barang tu je, asal laku kan. Tetapi, baru-baru ni saya cuba nak jual satu produk Malaysia ke Jepun. Kan? Dah dicek semua dah, memang clear. Boleh masuk. Kopi. Memang senang kopi. Tetapi Jepun ni heran, macam mana minum kopi ni boleh segar semacam. Kok ada steroid ke? Cek tak jumpa. Lepas tu je dia hantar satu surat lagi, boleh tak tunjuk proses, kata dia. Kita bila hantar proses, baru dia tahu bahawa ada certain campuran kita tu menyebab trigger tenaga. Itu kepakaran lah. Maka dia luluskan. See? Kalau setengah tu, dia tak kira. Adakah macam kita kan, kalau kita test kan, kita test based on apa yang company tu submit content dia. Dan kita presume benda tu okey, sebab apa, mungkin dari segi peratusan semua okey, lepas. Tapi Jepun, bila dia nak luluskan satu produk tu, dia nak make sure ada side effect tak kalau makan benda ni, kalau minum benda ni. Maknanya itu kata bukan sekadar halal tapi thayyiban. Itu kalau saya pernah betul atau kefahaman saya betul lah. Bukan sekadar halal tapi betul-betul suci, bersih dan juga menepati piawaian Islam lah. Itu aja. So, anak-anak muda kita hari ni, I tell you, bila saya tanya anak saya, Agoda.com datang dari mana? Dia kata Thailand. Agoda.com. Memang Mat Saleh tapi dia based in Thailand. Agoda besar tak? Besar. Kita sewa hotel. Dia sebuah hotel tak ada, tapi dia one of the largest hotel punya operator in the world today. Dia. Why? Sebab apa? Bagi saya, bila dia berfikir macam mana nak kasih orang lebih murah untuk beli untuk beli bilik. Itu je kerja dia. Dia negotiate macam cara. Saya perhatikan. Lepas tu anak saya cerita juga macam mana kalau kata benda tu dah patut cancel, memang kalau tak boleh dapat money back. Because you jangan maksud you beli bilik ni no cancellation. Maknanya you kena bayar full lah. Dia dah bayar full, kalau you cancel tak dapat duit balik. Tetapi dia kata you just try call Agoda je. Possibility akan dapat balik. Walaupun situ cancellation tak boleh. Sebab tu ada jiwa-jiwa dalam syarikat tu sendiri yang kata it's a mistake. Perjalanan tak dapat dilakukan. Ada musibah sebagainya. Takkanlah tak boleh pulang balik diorang tu. Ini balik pada niat tau. What do you want to give to your customer? Adakah you sekadar nak ambil untung aja, atau you want to give them beyond apa keuntungan tu? The values beside your service. Kalau setiap servis kita ada nilai-nilai murni keislaman, I'm sure people can feel. Orang dapat rasa. Masa tu orang tak kira harga dah. Because dia tahu the value behind it. Saya bila perhatikan banyak syarikat tak berani bagi money back guarantee. Kenapa? Sedangkan akad Islam kata, saya suka barang you, saya ambil duit you. Saya tak suka, you tak suka barang, saya pulang balik duit you. Itu akad Islam kan? Tetapi why? Kita tak boleh bagi money back guarantee. That means quality tak bagus. You takut nak bagi. Tapi you tengok dari segi warranty yang dia punya oleh Jepun apa semua,
Satu ketika tu saya supply satu crane yang besar untuk kita punya tentera. Tentera kata kami boleh beli, tapi dengan syarat spare part you kena bagi waranti 20 tahun. Banyak syarikat-syarikat lain semua dah tak boleh nak. No, 20 years takkanlah, because you ada satu unit we have to maintain spare part. Dia tak ada. Tapi Jepun kata yes, honor you, we will give you 20 years punya warranty in terms of spare part. Inilah integrity orang tangguh. Dia kata kalau spare part tu tak ada, mesin yang dah ada beli berjuta-juta ni, because of that spare part tak ada, jadi besi buruk lah. So dia meletakkan diri dia dalam pengguna punya perasaan. These are things yang saya nampak kelebihan. To me this is beyond halal, beyond just akad niaga. Tetapi dia fikir apa jadinya kalau kata spare part yang tak ada, apa berlaku dengan end user tu. Jadi this is something yang bila cakap pasal society 5.0 yang saya lihat Jepun punya karakter tu, dia masukkan nilai-nilai tu. So kalau kita, saya rasa anak Melayu kita sekarang, saya jumpa ramai lah, I was so impressed dengan anak-anak Melayu kita sekarang. Dari segi buat application lah, buat apa semua, memang bagus. Cuma please, whatever you do, put some heart into it lah. Masuklah ke jiwa dalam tu, nilai-nilai murni dalam produk you tu. Then bukan sahaja you menang di Malaysia, you can even boleh menang di dunia, di pasaran dunia, because pelanggan boleh rasa apa you buat. It's not only the best product, but the values behind the product. Itu yang kalau saya terjawablah soalannya tu, insyaAllah. Okay, ada soalan, maybe kita ada lagi maybe 20 minit sebelum kita akhiri program kita. Sebab lepas ni kita ada signing book ceremony. Sebelum kita lepaskan Datuk minum. Lepas tu dah habis, tak boleh lah. Ada soalan lagi ke? Last? Ada daripada Zon Kuliah. Terima kasih Zon Kuliah menaja kita punya live hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk dengan Dr. Zahzan. Sangat menarik dia punya perkongsian, sebab kami pun Zon Kuliah dah 6 tahun, 4 tahun lebih kurang kita buat kajian untuk melakukan usaha dakwah di Jepun. Jadi perkongsian hari ini sangat menarik. Cuma saya nak tertanya-tanya sebab budaya kerja Jepun ataupun budaya bisnes Jepun tu, sebab Datuk pun pengaruh kepada 10 syarikat di-listkan kat situ. Saya nak tanya, adakah budaya tu jika diterapkan di Malaysia ini, benda tu berkesan mengubah kita punya pekerja, ataupun benda tu memang susah nak diaplikasikan kat Malaysia? Dan apa cabaran dia kalau kata benda tu boleh dibuat? Silakan. Maaf cakaplah, kami sebagai bekas pelajar di bawah program Dasar Padang Timur, now we have 10,000 kita punya alumni. Saya kumpulan pertama. Yang depan saya ada kumpulan yang ke-20 berapa lah, ke-30 pun ada kat bawah ni, yang sini kan. Dan bila kami balik, kami masuk kilang Jepun, di sini masuk sekat Jepun, and kita gagal nak ubah. Kita gagal nak ubah because dah lah kita pula balik pada asalnya. Bila kita cakap pasal datang awal kan, meeting start pukul 10. Dia datang pukul 10. Tapi Jepun sebenarnya meeting kat 10, datang 9.45. Dia meeting start, maknanya kena start on time lah, bukan sampai pukul 10. Dia itu. Ya, bila kita cuba nak ubah, dia kata, kau ni Jepun ke apa? Dah jadi macam tu. Dia mula. Itu hambatan pertama. Kumpulan-kumpulan daripada program Dasar Padang Timur, itu hambatan kita yang pertama, because it's not easy to change dia orang punya attitude. Orang kita punya attitude. It's not easy to change. Kadang-kadang saya kata, kadang orang tanya, macam mana you boleh? Tak, you masuk kereta saya, jam kereta saya 15 minit awal. So I know I will be there 15 minutes because kereta saya jam memang awal 15 minit. Kat tangan awal 5 minit. That's how I manage myself. Definitely saya akan sampai awal lah. Because saya ikut jam kereta dan jam tangan saya. Definitely saya akan awal. Jadinya cabaran utama bukan Jepun, bukan tak nak implement apa dia implement di Jepun di sini. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun Jepun bertapak di Malaysia sejak tahun 1973 yang besar-besaran lah. Sebelum tu adalah Bunsiu masuk, Tanchong masuk tu. Tapi yang sebenar-benar Jepun start buat kilang nanti in the 70s. Itu dia mula. Tapi dia gagal nak ubah orang kita. Jadi apa dia buat? Dia bagi dalam musuh insentif. Dia pasal bermodal untuk orang berubah.
Makna siapa datang awal dapat insentif. Siapa bagi pendapat dapat insentif. Kalau tak nak bagi dapat. Contoh very simple. Jepun nakkan kita Kaizen, hari-hari improve. So dia ada kotak suggestion box. Suggestion box di kawasan tempat kerja kita. So we are allowed to write something. You tulis apa, you maki bos pun dapat 50 sen. Asal tulis sesuatu, dia bagi 50 sen. Kat Jepun tak payah nak bagi 50 sen tu. Kat Malaysia kena bagi 50 sen baru ada yang tulis. Itu pun bukan tulis tak apa dia tulis, asal tulis dapat 50 sen. Dia terpaksa buat macam tu. Dan satu hari tu saya tulis sesuatu. Sebab ketika saya dissect compressor aircon tu, saya terjumpa benang. Dari mana benang ni datang, saya kata ni kan? Macam mana dalam rotor tu ada benang? Jadi saya ingat mungkin datang dari glove tangan pekerja. Jadi je saya pun tulis pendapat saya, mengatakan bahawa saya jumpa benang dalam rotor kita punya kompresor ni. Saya cadangkan kemungkinan besar benang datang daripada glove tangan. Apa salah kita tukar glove kepada glove kulit? Saya tulis tu. Budak umur 18 tahun, masa baru SPM, nak tunggu result. Saya kerja kilang Jepun lah. Saya pun tulis. Haji tahu berapa saya dapat ujung bulan tu? RM280. Sebab bagi cadangan tu. Ini cadangan budak 18 tahun ni. Yang saya pun tak tahu cadangan saya betul ke tak betul, saya pun tak tahu. Saya tulis je. Saya mungkin benang datang. Tak lama lepas tu betul-betul. Semua line pakai glove kulit. Masa tu kakak-kakak ada yang maki hamun. Ni siapa punya idea ni, kan panas ni. Dah kita pun malu sebab itu idea kita. Malu lah tu. But that's it. Ini menunjukkan kan, dia upah kita untuk buat pendapat. Di Jepun tak payah upah. Dia akan bagi pendapat. Dia everyday bagi pendapat. Terima tak terima. Ini antara cabaran lah. You kena upah baru nak buat sesuatu. Itu pertama. Bila upah banyak kos lah kan. Extra cost lah. Just nak minta pendapat aja. Kenapa susah hari ni? Sebab hari ni lepas ni pun saya ingat kita kena buat suggestion box lah. Dan tanya, okey tak kami berdua ni? Kan? Kalau okey dan kami berganding lagi untuk siri kedua kan. Kalau tak okey kami tak. No, sometimes you need to ask. Kalau tak ask, you need improve. You need to get the opinion daripada itu baru kita boleh improve. Jadi ini ada benda yang cabaran utama syarikat Jepun di Malaysia, ya, itulah dia. Nak mengubah tabiat orang yang dah macam tu. Kedua, dah diajar dia berhenti. Dia pindah tempat lain. Sampai Mak Sucita pernah dia punya MD komplain kat saya, now we become a training center dia. Dia jadi training center. Dia kerja train orang 3-4 tahun ni, orang dah pandai dia pindah kerja lain. Dapat offer lebih 200 pindah. Kan dia letih tu kan. Jadi sampai tak ada jiwa nak training lagi dah. Ni kalau aku training ni kan dia sampai bila nak kerja ni. Lepas tu dia pindah. Dia kalau pindah tu, kalau dia buat bisnes yang menyokong syarikat tak apa. Jepun galakkan tu. Maknanya you berhenti, you jadi vendor kepada dia. Dia okey. Since you dah tahu culture dan sebagainya, dia welcome. Mana kerjasama dengan syarikat induk. Dia tak. Daripada Panasonic, dia masuk Canon. Lepas tu masuk Sharp. Lepas tu dia masuk kompetitor semua. Kerja dia. Dapat extra 200. Masuk kilang keempat, dapatlah extra 1,000 lagi. Naik. Itu kerja dia. Jadinya, dia jadi letih. Jepun sampai tahap, nak buat training lagi ke? Investment ni selok tau nak train orang ni. Hantar ke Jepun lah, itulah, pergi sana belajar, balik, pindah kilang lain. Jadi ini antara cabaran dia. Yang susah Jepun nak adopt exactly apa di Jepun, di Malaysia. Dan asas pun lain. Asas dia orang, asas Mizukara tadi. Bangkit buat tanpa disuruh. Disiplin dah diajar sejak umur 7 tahun. Nak disiplinkan orang umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ni cut lihat. Memang susah nak. Tiba-tiba nak suruh dia datang awal, tiba-tiba nak suruh dia bersih, tiba-tiba nak suruh dia, memang payahlah. Even Dato' cuci toilet, you buat duster. Ada yang tak terima, tak setuju. Kenapa? Kenapa tak hire orang lain cuci toilet? Kenapa kita pekerja nak cuci toilet? Kan? Jepun kata, kat rumah siapa cuci toilet kau? Kan? Kalau kat rumah boleh cuci, apa salah tempat kerja cuci toilet sama-sama? Tak faham. Lalu kilang terpaksa hire orang just cuci toilet je. Kan? Kalau lah cuci toilet tu tak perlu pekerja, ada tak extra money? Ada kan? Because kita kurang gaji, bolehlah bagi pada you all semua. You pergi mana-mana restoran kat Jepun, kalau restoran yang saiz biasa tu, paling banyak 3 orang pekerja. 3 orang pekerja. Yang biasa kat Malaysia 10 orang,
dekat Jepun 3 orang aja. Dia ada tukang masak, helper dia dengan depan yang ambil order dan juga bagi makan. Bagi makan ambil sikit tu. You datang, you tekan, dia ada macam vending machine, dia tekan apa nak beli, bila you tekan tu orang dapur dah tahu dah you order mi soup. So dia start masak kan. Lepas tu sampai situ you nak tambah-tambah sampai ujung tu you ambil air, ambil dan duduk kat tempat sendiri. Lepas dah makan dia kata pulangkan tray ke tempat asal. Perlu ke ada penjaga untuk angkat? Tak perlu, sebab kita yang pulangkan tray ke belakang. Dekat atas meja ada kertas, ada kain. Saya pernah tanya orang Malaysia, agak kain ni buat apa ni? Ni lap tangan kata, bukan, ni lap meja. You kena lap meja so that meja tu clean. The next person yang datang dah tak payah lagi nak tunggu-tunggu. Perlu pekerja ke? Tak perlu. Tak perlu orang nak lap meja, tak perlu orang nak ambil pinggan mangkuk yang habis. Dia kata kalau kat rumah boleh buat, apa salah buat kat kedai? So kalau bayangkan restoran tu perlu 15 orang untuk bekerja, tiba-tiba 3 orang je kerja. Maknanya dia reduce 12 orang. When talk about reduction ni, apa dia? Efficiency. Betul tak? Penjimatan. Memang banyak jimat. Bayang 12 orang punya gaji tu boleh agih 3 orang ni. Besar tak gaji dia orang? Sebab dia dapat gaji lebih besar. Driver bus dia gaji besar. Orang kerja di restoran gaji besar. Why? Because dia jumlah pekerja dia memang dia reduce. Memang dia reduce. Why? So that these people can get better pay. And when dia better pay, of course dia lebih efficient. Macam banyak benda yang dia boleh buat. Jadi inilah sikit hambatan. Hambatan saya kat Malaysia bila nak masuk ke sini, nak change the attitude of the Malaysian is not easy. Senang mula-mula dia ingat, bagus ni, negara Islam apa? Fundamental dah sama, rupa tak sama. Fundamental sama tu dia tabiat tak sama. Jadi itulah antara cabaran yang kita hadapi. I hope I answer your question. Okey, kita nak stop sebelum solat asar 4.44. So mungkin kita tamatkan kat sini dengan buat sedikit conclusion. Setiap speaker seminit, boleh Boleh. Okey. Silakan Datuk Zazan. Assalamualaikum ala Rasulillah. Kita belajar pada ini daripada mentor kita, sifu kita, Datuk Zul, yang bagi saya satu pengalaman yang sangat menarik, yang saya pun belum mengamalkan sepenuhnya perkara-perkara sedemikian. Kadang-kadang kekangan kita yang ada dalam hidup ni adalah budaya yang belum dapat diubah. Kadang-kadang perkara itu berkaitan dengan anak kita, sikap kita, hidup kita. Jadi itu sebab kita kena banyak minta tolong kepada Allah untuk baiki kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi dalam hidup ni kita belajar daripada orang yang ada ilmu, kemudian kita cuba amalkan sedaya upaya. Nama dia mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang yang bersungguh mujahadah, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalannya. Ayat ini yang menarik ini disebut oleh Allah di hujung surah, namanya surah Laba-Laba, Al-Ankabut. Kata para ulama, kaitan binatang yang paling lemah ini, tapi kerana dia mengikut sunatullah dalam kehidupan, maka dia jadi paling kuat. Jadi sebenarnya kalau kita pun lihat dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan itu boleh diatasi bila kita menuntut ilmu. Rajin-rajin menuntut ilmu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke kedai-kedai buku besar macam Popular, contohnya pada hari ini, Sabtu Ahad, cuti contohnya, tuan-tuan lihat anak orang Cina. Ambil orang Cina, tuan. Dia duduk kat tepi tu, baca buku, beli buku, berderit-derit. Seorang pun anak orang Islam kita tak nampak. Orang Islam kita tak nampak. Mana pergi orang Islam ni? Kata Dr. Yusof Qaradawi, adakah orang Islam yang sibuk berurus niaga sampai tak sempat membaca? Atau sibuk beribadah sampai tak sempat membaca? Tak juga. Kita pergi masjid, yang pergi semua orang tua, rambut dah beruban. Kan? Pergi ke kedai buku, orang-orang bukan bangsa kita. Jadi tuan-tuan, ilmu jambatan kepada kejayaan. Ambil daripada sekarang. Latih diri kita. Jangan tidur pada satu malam, melainkan kita baca wisdom macam ni, tuan-tuan. Baca wisdom. Cerita pada anak. Sampaikan. Orang yang baca tetap akan mengatasi orang yang tidak membaca, hujah kepada mereka. Saya sebenarnya Datuk, kat hujung ni, bila Datuk mengajak saya untuk mengada program-program berikutnya, saya tadi bincang dengan Haji Iqbal. Langkah baiknya kalau kita boleh bersama Datuk dalam satu program travel contohnya kan. Datuk nak bawa tuan-tuan yang rajin nak berniaga ni pergi ke Jepun, belajar pada orang Jepun. Dan saya pun tahu tuan-tuan rajin pergi ke umrah. Mudah-mudahan satu masa Datuk kita boleh bergandingan. Saya menyampaikan bab kerohanian, Datuk menyampaikan bab bisnes. Kita pergi ke Mekah, kita tengok tempat-tempat. Di Mekah itu berhimpun 10 orang sahabat yang paling awal masuk syurga. Nanti mereka list yang pertama masuk syurga. Kata para ulama, 8/10 tu adalah businessman sebenarnya. Macam mana tuan-tuan dia tak boleh tinggalkan 30 bilion macam Abdul Rahman kalau dia tak ada sistem kan tuan-tuan? Mesti dia ada SOP, betul tak? Macam mana dia kontrol orang,
Dia kata Talha bin Ubaidillah ada pekerja sampai 1,000 orang tu. 1,000 orang. Ya, saya baru balik daripada TV3 beberapa hari lepas. TV3 punya staff pun banyak yang diberhentikan, ekonomi tak okey. Bilangan mereka tinggal beberapa orang saja. Ini Talha bin Ubaidillah, salah seorang yang ahli syurga yang 10 tu, pekerja dia jaja 1,000 orang. Bayangkan kalau dia dapat minimum wages daripada Talha, gajinya 1,000 pada hari ini, berapa agaknya overhead dia? Tuan-tuan, jadi saya bercerita lah, mudah Datuk merestui Haji Wahab ada kat sini, kita boleh jalan trip umrah. Saya ajar sikit-sikit bimbingan sirah kenabian, ibadah, Datuk bimbing dari sudut bisnes. Kita balik dengan satu semangat baru. Nak jadi tangan yang memberi, bukan tangan yang minta-minta. Tangan yang beri berarti tangan yang bekerja, mencari peluang untuk orang lain, membuka ruang untuk orang lain. Tak jadi paling kaya pun tak apa. Tapi kau bayangkan, 500 orang bekerja dengan kau. Campur dengan isi anak-anaknya, 2,500 rezeki Allah, amanah Allah, rahmat Allah tu turun kepada mereka, mengurusi kau tau. Mengurusi kau. Jadi mudah-mudahan kita ada semangat seperti itu, kita dapat bangunkan, mulakan diri kita dengan baca. Hari ini saya sangat seronok dapat buku ni. Pegang ni pun satu nikmat, tuan-tuan. Dalam ni buku boleh berbicara pula dengan kita. Kan? Yang akan saya di-updatekan seperti yang dijanjikan Datuk Zul tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai kesimpulan penutup lah, saya dengan rendah diri saya kata saya bukan nak mengagung-agungkan Jepun, tidak. Saya nak kita imbas kembali, kita ada the values. Kita ada nilai-nilai tu. Apa yang saya tulis nothing new. Semua orang kita tahu. Ada surah-surah, ada ayat-ayat Quran yang akan memperkuatkan apa saja yang tertulis dalam buku ini. Dan saya rasa kalau tadi Datuk kata nak ajak ke umrah ke Tanah Suci, saya pun nak ajak Datuk kita ziarah ke Jepun. Sambil saya tunjukkan nilai-nilai murni Jepun tu, Datuk kupas dari perspektif Islamnya. Then you see the balance. This is something yang saya rasa kadang-kadang orang baca, orang nakkan dia reality. Betul ke ni? Betul kan? You can see with your eyes. You boleh tengok macam mana anak-anak Jepun mempraktikkan dotoku atau moral dalam kehidupan seharian mereka. Macam mana pekerja Jepun mempraktikkan morality dalam kerjaya mereka. Dan ini semua, kalau saya dapat tunjukkan beberapa senario dan Datuk boleh kupas dari perspektif Islam, I think it's going to be very beautiful. Saya memang bersedia sebab the last time setelah habis buku, saya buat kupasan buku Samurai Kampung Medan, saya bawa lebih kurang 10 orang untuk melawat kilang Jepun. Kebetulan mereka ni merupakan pemilik-pemilik syarikat yang mana bisnes mereka dalam 20 hingga 30 juta setahun. Dan mereka kata, Datuk, I want to grow big. Okay. Kalau nak grow big, then I show you some example how to build a company which is big and long lasting. So saya sempat bawa mereka ke 4 kilang. Ada kilang yang 100 juta, 500 juta dan 1 bilion. So that this is the way. Kalau you nak move forward, you must have the values yang ada dalam mereka, baru you boleh jadi kilang yang macam tu, saya kata. Itu syarikat yang macam tu. Alhamdulillah, bila dalam pada saya bawa mereka berjalan tu, saya lihat seorang dua yang sentiasa menggeleng-gelengkan kepalanya. Jadi saya tanya, Syah, kenapa geleng kepala? Banyak saya tak buat tu. Antara apa dia kata? Dia tak menghargai pekerja dia. Dia tak give the best to pekerja dia. Itu dia rasa dia macam galat. Yang seorang ni geleng-geleng kepala kenapa? Saya punya space management very bad. Maknanya dia menguruskan ruang banyak apa benda yang yalah, dia have kadang-kadang nak beli bangunan baru, sedangkan bangunan yang ada tu kalau disusun dengan baik, diuruskan dengan baik, tak perlu beli bangunan baru. Yang di mana dia kata my space management was very poor. Boleh tengok syarikat Jepun yang space-nya very limited, but yet they can be so efficient cara penyusunannya. Jadi benda-benda ni alhamdulillah mereka dapat belajar. Dan ada yang seorang tu dia kata, saya balik ni saya nak buat automation, kata dia. Saya nak banyakkan lagi mesin-mesin AI untuk upgrade quality. Jadi benda-benda ni yang saya rasa kalau ketika itulah, kalau Datuk ada, kalau Datuk dapat keluarkan ayat-ayat hadis, memang cantik sekali. Tapi masa tu tak ada kan, baru kenal sekarang. Tapi insyaAllah akan datang ni, insyaAllah. Kalau ada rezeki, saya pun ingin sikit nak tunjukkan sikit, apa tu Society 5.0. Dan kalau kata saya dapat 1-2 contoh di Jepun yang sedang mereka lalui sekarang ni,
and Datuk boleh kupas dari perspektif Islam, then make people understand, oh ini ke faedahnya kalau kita menganjak pada Society 5.0. Jadinya ini semua saya rasa boleh kita lakukan kalau ada yang berminat dan kerjasama. InsyaAllah saya bersedia untuk sama-sama membantu jika dia diperlukan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Telaga Biru, Tuan Haji Wahab. Without you, this thing never happen. Perkenalan kita di kedai mamak Mr. Rucana itu punya sampai ke tahap ni. Terima kasih banyak kerana kepercayaan diri saya. It's not easy untuk saya dapat satu buku yang diterbitkan oleh Telaga Biru. I'm blessed and I'm very proud of it. Terima kasih. Okey, dengan tu kita tamat. Bagi satu tepukan untuk speaker kita. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya jemput, sebab kita tak ramai, bolehlah bergambar kat depan ni dengan di atas stage bersama dengan kita punya speaker. Jemput Datuk Haji.